Selamat pagi dan salam sejahtera. Anda bersama saya Mohan Chinasami langsung dari Parlimen. Baik, semalam rancangan Malaysia yang ke-12 oleh Yang Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob telah pun dibentangkan. Sebanyak 400 bilion ringgit telah pun diperuntukkan di bawah rancangan Malaysia yang ke-12. Dan rancangan Malaysia yang ke-12 pada kali ini telah menekankan beberapa isu, termasuk isu soal kebajikan rakyat berkenaan dengan pembangunan sosial ekonomi dan juga pembangunan kemajuan daripada aspek sosial ekonomi dan juga kebajikan rakyat. Jika kita lihat RMK yang ke-12 ini sejurus selepas dibentangkan oleh Perdana Menteri semalam, hari ini ia akan dibahaskan selepas sesi jawab lisan mengikut giliran ahli parlimen yang telah ditetapkan oleh aturan urusan mesyuarat pada hari ini. Baik, seperti biasa, hari ini hari Selasa 28 September 2021, persidangan Dewan Rakyat akan dimulakan dengan sesi ataupun waktu pertanyaan-pertanyaan Menteri MQT sebanyak 3 soalan dan ia akan dijawab oleh Menteri sendiri. Soalan yang pertama dibangkitkan kepada Menteri Pengangkutan oleh Ahli Parlimen Ledang, Syed Ibrahim Syed Noh, yang meminta Menteri Pengangkutan menyatakan secara terperinci data dan statistik kemalangan jalan raya melibatkan kesalahan pemanduan lawan arus dari Januari 2021 sehingga setakat ini dan faktor penyumbang terhadap kesalahan dan kemalangan yang berlaku serta langkah-langkah yang diambil untuk membendungnya. Dan soalan yang kedua MQT yang dibangkitkan kepada Menteri Kewangan yang ditanya oleh Ahli Parlimen Seremban Loke Siu Fook menyatakan sama ada kerajaan bersedia untuk mengkaji semula dasar equity untuk syarikat penghantar freight yang sedang beroperasi memandangkan syarikat equity sedia ada sukar untuk dilaksanakan. Dan soalan yang ketiga kepada Menteri Pertanian dan Industri Makanan yang dibangkitkan oleh Ahli Parlimen Bukit Bendera Wong Hun Hai yang menyatakan apakah sebabnya kedudukan Malaysia dalam Global Food Security Index jatuh dari tangga ke-28 pada tahun 2019 ke tangga 43 tahun 2020 dan apakah inisiatif kementerian untuk memperbaiki food security dan harga makanan kepada lebih murah untuk kebajikan penduduk Malaysia. Baik, kepada anda yang ingin ikuti persidangan Dewan Rakyat secara langsung, anda boleh melayari laman sesawang rtmclick.rtm.gov.my atau menerusi Facebook Berita RTM. Baik, selepas MQT, pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan akan dimulakan yang kepada soalan pertama adalah ditujukan kepada Menteri Pembangunan Luar Bandar yang dibangkitkan oleh Ahli Parlimen Jerantut. Datuk Ahmad Nazra Idris menyatakan peratusan isi rumah orang asli yang berada bawah pendapatan garis kemiskinan di kawasan penempatan mereka mengikut negeri dan usaha kerajaan bagi meningkatkan taraf hidup mereka. Soalan kedua oleh Ahli Parlimen Bangi, Dr. Ong Kiam Ming meminta Menteri Sumber Manusia menyatakan langkah-langkah yang diambil untuk memastikan bahawa Akta 446 iaitu Akta Standard Minimum Perumahan dan Kemudahan Pekerja Pindaan 2019 telah dipatuhi oleh syarikat-syarikat di sektor pembuatan dan pembinaan di mana banyak kluster COVID-19 telah berlaku. Dan seterusnya, soalan yang ketiga oleh Ahli Parlimen Kuala Langat, Datuk Dr. Xavier Jayakumar yang meminta Menteri Kesihatan menyatakan langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi kekurangan pakar perubatan di hospital-hospital kerajaan serta tindakan-tindakan yang diambil untuk menilai serta menyerap pakar-pakar perubatan yang sedang bekerja sebagai pekerja kontrak di hospital-hospital kerajaan. Baik, kita terus ke Dewan Rakyat. Waktu pertanyaan-pertanyaan Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat pagi. Saya mempersilakan Yang Berhormat Ledang, Tuan Syed Ibrahim bin Syed Noh. Terima kasih Tok Yang Pertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Ledang minta Menteri Pengangkutan menyatakan secara terperinci data dan statistik kemalangan jalan raya melibatkan kesalahan pemanduan lawan arus dari Januari 2021 sehingga setakat ini dan faktor penyumbang terhadap kesalahan dan kemalangan yang berlaku serta langkah-langkah yang diambil untuk membendungnya. Silakan Yang Berhormat Menteri. Datuk Yang Pertua, berdasarkan kepada data Kementerian Dalam Negeri, statistik nahas jalan raya yang melibatkan kesalahan pemanduan lawan arus dari Januari 2021 sehingga semasa adalah berjumlah 807 seperti pecahan kategori di bawah. Maut 29, parah 17, ringan 49, rosak 712. Kajian mendapati bahawa faktor manusia
adalah merupakan penyumbang utama kepada berlakunya suatu nahas jalan raya, terutamanya yang memandu melebihi had, memandu di bawah pengaruh alkohol dan dadah, pemanduan tidak fokus seperti menggunakan telefon bimbit dan aplikasi tunjuk arah dan tidak mematuhi peraturan jalan raya. Faktor manusia ini pula boleh dikhususkan kepada dua penyebab, iaitu aspek kompetensi melibatkan pengetahuan dan kemahiran memandu dan sikap yang menjurus kepada perangai dan mentaliti pemandu itu. Dalam kes berkaitan yang memandu lawan arus ini, kebelakangan ini telah kerap dilaporkan berlakunya kes-kes demikian yang disebabkan oleh pemandu yang memandu di bawah pengaruh alkohol dan juga dadah, dan perkara ini amat membimbangkan. Dalam hal ini, Kementerian Pengangkutan telah pun menguatkuasakan pindaan ke atas Akta Pengangkutan Jalan 1987 mulai 23 Oktober tahun lalu. Antara lain, pecah pindaan ke atas hukuman sedia ada termasuk meningkatkan kadar denda serta tempoh penjara adalah dilaksanakan khususnya berkaitan dengan pemanduan di bawah pengaruh alkohol dan juga dadah. Pindaan hukuman ini adalah bertujuan atau merupakan satu bentuk deterrent dan memupuk kesedaran dalam kalangan orang ramai supaya mereka mematuhi undang-undang, dan apabila ianya dilakukan, jalan kita akan kekal selamat. Selain daripada itu, nilai ambang melibatkan had kepekatan alkohol di dalam darah yang dibenarkan juga telah dipindah. Selain daripada memindah Akta Pengangkutan Jalan 1987, langkah-langkah berterusan lain juga telah dilaksanakan bukan sahaja oleh Kementerian Pengangkutan tetapi juga oleh pihak berkuasa dan pengaruh yang lain. Seperti contoh, PDRM, JPJ telah menjalankan banyak penguatkuasaan yang untuk membendung faktor manusia dalam suatu nahas dan bertujuan meningkatkan tahap persepsi untuk ditangkap atau perception of being caught, seterusnya mengubah minda dan sikap manusia untuk mematuhi peraturan jalan raya. MTOT bersama dengan JPJ Myros secara berterusan meneliti dan menilai semua aspek pembelajaran dan pengujian dan mendapatkan lesen memandu ke arah memastikan kompetensi pemandu yang bakal dilahirkan berada pada tahap yang tertinggi. JPJ juga mengawal aspek road worthiness dan kualiti kenderaan menerusi penguatkuasaan peraturan pembinaan dan penggunaan sesebuah kenderaan motor dan dalam peraturan pemeriksaan berkala ke atas kenderaan perdagangan. Program-program advokasi dan kempen keselamatan juga dilaksanakan secara berasingan dan secara berterusan oleh pihak JPJ dan Myros, dan antaranya juga MOT telah bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan yang telah mengenalkan program pendidikan keselamatan jalan raya bagi menanam sikap dan asas pemanduan berhemah serta pematuhan peraturan jalan raya bermula dari peringkat prasekolah sehinggalah sekolah menengah. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Soalan tambahan satu. Terima kasih Menteri atas jawapan yang menyeluruh tadi. Saya mendengar berkenaan dengan laporan statistik tadi menyebutkan hanya dari Januari sehingga bulan Ogos ini sahaja sudah ada 807 kes yang melibatkan pemanduan lawan arus sahaja. Ini satu jumlah yang agak tinggi. Dan pada masa yang sama, saya juga mendapat laporan banyak di negeri-negeri, misalnya di negeri Melaka, daripada bulan Januari hingga April sahaja ada 31 individu yang memandu di bawah pengaruh alkohol sahaja. Dan ada tindakan yang telah dikenakan. Dan saya faham bahawa kita telah pun meminda Akta Pengangkutan Jalan 1987 pada 23 Oktober 2020 yang lepas. Jadi soalan tambahan saya ialah apakah pandangan kerajaan berkenaan dengan langkah yang lain yang lebih tegas, kerana statistik masih menunjukkan bahawa keadaan ini masih berlaku dan masih berterusan, terutamanya memandu di bawah pengaruh, di mana ada kes yang terbaru pada 6 September pemandu lori yang telah didapati memandu di bawah pengaruh alkohol menyebabkan 5 kereta telah dirempuh dan menyebabkan kerosakan jalan raya dan sebagainya. Jadi apakah tindakan kerajaan yang lebih berkesan, yang lebih tegas berbanding dengan hanya meletakkan had lesen memandu bagi warga mas, walaupun saya tahu itu bukan satu cadangan hanya di peringkat langkah terakhir sebagaimana yang Menteri sebutkan, namun apakah lagi langkah-langkah tegas yang boleh diambil memandangkan pemanduan penetapan hukuman lebih berat telah pun diadakan
tapi kes masih tidak berkurangan. Adakah boleh mempertimbangkan dasar kawalan alkohol walaupun itu bawah bidang kuasa yang lain, ataupun mengurangkan dari segi waktu penjualan alkohol? Terima kasih. Dan satu lagi, Tuan Ketua, minta maaf, saya tambah satu lagi. Apakah langkah kerajaan khusus untuk mangsa kepada pesalah memandu ini? Sebab ramai daripada kes-kes ini adalah melibatkan seorang yang melakukan kesalahan tetapi yang menjadi mangsa ramai. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Okey, terima kasih Yang Berhormat Ledang. Soalan tu agak ada 3 yang perlu saya jawab. Saya jawab secara ringkas. Pertama, keberkesanan pindaan Akta 333. Daripada data yang kita perolehi daripada Januari hingga Julai tahun ini, lebih kurang ini ada daripada jumlah kematian yang secara keseluruhan untuk Nahas Jalan Raya 2,560. Dan 11 adalah kematian akibat pemanduan di bawah pengaruh alkohol dan juga dadah. Dan kita memandang berat, walaupun sebelum itu mungkin ada lebih tinggi 28 untuk keseluruhan tahun 2020, tapi kita melihat ini secara objektif. Sebab itu saya mengarahkan MIROS membuat satu kajian sebelum dan selepas. Maka kajian ini sedang berjalan, dan apa yang saya dapati ialah daripada kes-kes yang didakwa di mahkamah, tidak ada lagi hanya dikenakan denda. Mereka wajib atau secara mandatori dikenakan hukuman penjara. Dan ini merupakan satu deterrent. Dan ramai telah mengubah dari segi sikap. Ramai yang dahulunya memandu dan pergi minum dan balik rumah tanpa mereka sedari. Jadi ini antara perkara deterrent yang telah kita buat. Dan kedua, Yang Berhormat mengatakan bahawa apakah tindakan yang diambil. Dari segi jurisdiction MOT, kita lakukan secara advokasi, penguatkuasaan dan pindaan undang-undang. Dan selepas itu, saya rasa kita boleh berbincang cara kita memberi pendidikan kepada anak-anak kita dan bagaimana kita memperihalkan. Misalnya, MIROS boleh terangkan macam mana bahayanya seseorang itu memandu. Bagi mereka yang memandu di bawah pengaruh alkohol, risikonya 13 kali lebih tinggi daripada memandu dalam keadaan biasa, terdedah kepada Nahas Jalan Raya. Ini satu kenyataan. Dan kita lihat kecuaian ini sebenarnya dalam satu nahas kenderaan 80% disebabkan oleh faktor manusia. 13% ada disebabkan kenderaan dan 7% adalah persekitaran. Jadi ini antara perkara yang ingin saya uraikan, bukan kerana satu, banyak. Dan mengenai apa yang dicadangkan sebenarnya, saya tertarik juga. MOT tidak pernah bagi arahan untuk mensyaratkan warga MAS melebihi 70 tahun untuk mengembalikan lesen. Tak pernah. Kerana kompetensi berlainan macam Yang Berhormat Langkawi, beliau dapat memandu dengan baik, jauh lebih baik daripada orang yang gila-gila bawa kereta di atas jalan raya. Ini tidak boleh ada diskriminasi bagi mereka yang umur 70 tahun. Jadi sebab itulah saya kata ini bukan pendirian MOT. Dan kita tak berhajat pun tukar kerana kompetensi itu bukan berdasar kepada faktor umum. Dan kita juga lihat banyak sebab yang menyebabkan kemalangan ini berlaku. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat Farid. Okay, terima kasih Menteri, satu penjelasan yang cukup terperinci. Saya ingin bertanya, apakah sebab-sebab mereka ini dari segi sudut pemanduan melawan arus selain daripada pengaruh alkohol, mungkin dari segi emosi ke stres ke ataupun apa saja, dan apakah bentuk baru silibus ketika ini jika ada ketika mereka berada di kelas memandu selain daripada pindaan akta yang telah pun dibuat. Terima kasih. Okey. Yang Berhormat, saya menjawab soal pendidikan dulu. Sebenarnya mulai tahun 2007 kita dah masukkan di bawah Kementerian Pendidikan kurikulum dalam sekolah rendah. Dan 2015 kita masukkan dalam kurikulum sekolah menengah. Dan dari segi itulah kita menekankan aspek keselamatan jalan raya. Termasuklah pemanduan alkohol, pemanduan di bawah pengaruh alkohol dan dadah. Bahayanya bagaimana kita nak mengawal. Dan ini adalah satu tindakan ataupun sistem proses pendidikan yang kita kena teruskan. Balik kepada soalan yang pertama, kenapa mereka memandu lawan arus? Saya ingin bagikan dua senario. Pertama, kalau lawan arus untuk dua carriageway, di mana ada dua lorong kiri kanan, ada divider di tengah-tengah. Kalau dia lawan arus,
semestinya disebabkan mereka ini di bawah, kebanyakan dalam kes ini di bawah pengaruh alkohol dan dadah. Dan terlalu high mereka bawa. Dan mereka tak boleh bezakan arah tu. Itu pertama. Dan itu sangat bahaya. Tetapi dalam kes single carriageway, di mana satu lorong pergi dan balik, bermaksud dalam keadaan ini memotong dengan berbahaya. Khususnya di kawasan double line, mereka memotong. Ini tak boleh dianggap lawan arus, tetapi memotong dalam garisan berkembang. Ini juga bahaya kerana ke arah kenderaan yang satu lagi. Jadi dalam dua senario kita lihat untuk mereka yang memandu di bawah pengaruh alkohol dan dadah, kita tidak berkompromi dan Akta Pengangkutan Jalan daripada Seksyen 41 hingga 45 semua hukuman menanti mereka. Dan kalau mereka dibuktikan mengambil dadah, maka mereka akan terus dituduh ke mahkamah. Kalau menyebabkan kejederaan, hukuman dia lain. Kalau kematian, lebih teruk. Kalau sebelum ni kita tak membezakan antara kematian dan juga kecederaan. Tapi kali ini kita telah mencakupi semuanya untuk kita memberi kesedaran kepada pemandu bahawa ini tanggungjawab mereka. Jadi secara keseluruhan yang ingin saya mengatakan bahawa kita akan teruskan kempen ini. Keselamatan atau pendidikan keselamatan jalan raya itu perlu diteruskan kerana kita kena mendidik anak muda kita bertanggungjawab di atas jalan raya. Kerana setiap tahun, kalau sebelum COVID, setiap tahun atau setiap hari 18 orang terkorban di atas jalan raya. Dan ini yang kita nak bendung. Terima kasih. Terima kasih. Seterusnya saya jemput Yang Berhormat Tuan Loh Siu Fuk. Terima kasih Datuk Ketua. Saya bangun untuk mengumpulkan soalan yang kedua, meminta Menteri Kewangan menyatakan sama ada kerajaan bersedia untuk mengkaji semula dasar ekuiti untuk syarikat penghantar freight yang sedang beroperasi, memandangkan syarat ekuiti sedia ada sukar untuk dilaksanakan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Yang Berhormat Seremban, dalam menjawab soalan ahli Yang Berhormat, izinkan saya mengulas beberapa perkara sebagai konteks kepada isu yang dibangkitkan. Ia juga susulan daripada pelbagai persoalan yang turut dibangkitkan oleh beberapa ahli Yang Berhormat yang lain baru-baru ini. Sebagai latar belakang, isu ini bukanlah isu yang baru dan sebarang keputusan yang ditentukan oleh Kementerian Kewangan haruslah mengambil kira pandangan semua pihak yang berkepentingan. Syarat penyertaan ekuiti Bumiputera sebanyak 51% ini telah dipersetujui oleh Majlis Ekonomi Bumiputera pada tahun 2015 yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ketika itu. Keputusan tersebut adalah selaras dengan hasil kajian yang dijalankan oleh Teraju. Untuk makluman ahli Yang Berhormat, pada tahun yang sama, Persekutuan Penghantar Freight Malaysia atau FMFF telah memohon pengecualian terhadap syarat ini. Melalui surat yang telah diutus oleh Kementerian Kewangan pada tahun 2016, syarikat tempatan yang memperoleh status Perkhidmatan Logistik Bersepadu Antarabangsa atau ILS dikecualikan daripada syarat ini sehingga 31 Disember 2020. Justru pada Disember 2020, Kementerian Kewangan telah memaklumkan bahawa tempoh untuk memenuhi syarat penyertaan Bumiputera ini dilanjutkan sehingga 31 Disember 2021. Pada masa yang sama, syarat ini dikecualikan bagi ejen penghantaran kastam bertaraf ILS yang mempunyai majoriti pemilikan asing dan juga syarikat yang tersenarai di Bursa Malaysia. Baru-baru ini Kementerian Kewangan telah melanjutkan tempoh pengecualian ini buat kali kedua sehingga Disember 2022 supaya Teraju dapat meneliti penyertaan Bumiputera dalam industri logistik ini dengan lebih lanjut. Hasil kajian ini kemudiannya akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri bagi melakar hala tuju pelipatan Bumiputera dalam sektor logistik serta memastikan industri ini terus berkembang. Ini terutamanya dari segi menambah baik kecekapan industri, meningkatkan produktiviti dan mengekalkan asas kos rendah. Selain itu, usaha ini akan memastikan bahawa kedudukan Malaysia sebagai sistem pelabuhan ke-13 yang paling cekap di dunia berdasarkan indeks prestasi pelabuhan yang diterbitkan oleh Bank Dunia dapat ditambah baik. Terima kasih, Yang Berhormat. Soalan tambahan satu. Terima kasih Datuk Ketua. Terima kasih kepada jawapan yang diberikan oleh Yang Berhormat Menteri. Seperti yang dikatakan oleh Yang Berhormat Menteri, semasa pentadbiran Yang Berhormat
pekan, sektor logistik telah pun diliberalisasikan. Dan seperti yang dikatakan oleh Yang Berhormat Menteri, syarikat IILS yang mempunyai ekuiti asing sehingga 100% dikecualikan daripada dasar ekuiti 51% Bumiputera. Tetapi syarat ini dikenakan terhadap syarikat tempatan yang berstatus IILS. Saya rasa dasar ini tidak adil kepada syarikat tempatan. Kerana kalau syarat itu dikenakan kepada syarikat tempatan tetapi bukannya syarikat asing, maka ini kepada syarikat tempatan yang dimiliki oleh bukan Bumiputera adalah sesuatu yang tidak kompetitif. Jadi saya berharap pihak kerajaan boleh mengkaji semula keseluruhan dasar itu. Walaupun saya faham ada agenda pemekasan Bumiputera, tetapi di atas kertas walaupun kebanyakan syarikat yang ditubuhkan selepas 1990 itu adalah syarikat milik Bumiputera dengan 51%. Tetapi umum diketahui bahawa kebanyakan syarikat ini adalah syarikat Alibaba yang mempunyai pemilikan bukan Bumiputera di belakang. Jadi saya rasa sampai masanya kita perlu mengkaji keseluruhan dasar itu supaya ia mesti adil kepada semua pihak, supaya yang bukan Bumiputera juga boleh memiliki syarikat-syarikat logistik ini di atas semangat kebersamaan. Dan kerana kalau dasar itu tidak konsisten dan tidak adil kepada syarikat bukan Bumiputera, ia tidak selari dengan semangat keluarga Malaysia yang dibawa oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Terima kasih. Terima kasih, Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Samban. Datuk Yang Pertua, secara keseluruhan seperti yang telah saya nyatakan sebentar tadi, isu pegangan ekuiti Bumiputera termasuklah sebarang keputusan yang ditentukan oleh Kementerian Kewangan haruslah mengambil kira pandangan semua pihak yang berkepentingan. Perkara ini haruslah diperincikan dan dikaji dengan lebih teliti dan memerlukan kerjasama pelbagai pihak dan kementerian. Seperti yang disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam pembentangan rancangan Malaysia yang ke-12 semalam, selepas lebih 30 tahun dasar ekonomi baru diperkenalkan, pegangan ekuiti korporat Bumiputera hanyalah 17.2%. Oleh itu, cadangan untuk memperkenalkan kerangka jaringan keselamatan ekuiti serta penubuhan bahagian kemakmuran Bumiputera yang akan menyelaras semua inisiatif berkaitan perkara ini amatlah dialu-alukan. Terima kasih Yang Berhormat. Ya. Yang Berhormat Jempol. Jempol. Ya, Jempol. Terima kasih Datuk Seri Speaker. Pertamanya saya ucapkan tahniah dan syabas kepada Menteri kerana bersetuju mengekalkan syarat 50% ekuiti Bumiputera. Kita tahu tadi jawapan Menteri hanya 17% pencapaian yang ada. Tapi dalam isu yang ini tidak seharusnya pihak pembangkang memainkan isu ini kerana perkara ini telah pun kita lama kita bersetuju dan keadaan ini pun masa PH telah bangkitkan dalam tahun 2018. Jadi soalan saya bolehkah Yang Berhormat Menteri perincikan langkah-langkah yang telah diambil sejak tahun 2018 sehingga kini berkaitan perkara ini. Kerana kita mahu ekuiti Bumiputera ini kekal dengan ekuitinya 51%. Kita tak mahu keadaan ini satu masa nanti ekuiti Bumiputera Melayu ini terus tergadai dengan peraturan-peraturan yang menyebabkan kelemahan ini berlaku. Terima kasih. Terima kasih, Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Jempol, Datuk Yang Pertua. Untuk maklumat ahli Yang Berhormat, Kementerian Kewangan sebenarnya telah menerima permintaan berulang kali daripada syarikat dan persatuan yang membangkitkan isu ini berkenaan syarat pemilikan ekuiti Bumiputera bagi sektor ini. Termasuklah surat-surat yang diterima sejak Jun 2018. Walau bagaimanapun, setakat ini seperti yang umum maklum, tiada penyelesaian jangka panjang yang telah diambil. Dari segi langkah yang telah diambil dengan segera, Kementerian Kewangan telah pun melanjutkan pengecualian untuk memenuhi syarat pemilikan ekuiti Bumiputera sebanyak 2 kali, Disember 2021 dan selepas itu Disember 2022. Dalam mencari penyelesaian jangka panjang untuk perkara ini, kerajaan seperti saya sebut tadi telah mempertanggungjawabkan teraju untuk meneliti penyertaan Bumiputera dalam industri logistik ini dengan lebih lanjut. Hasil kajian itu nanti akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri. Kita akan cuba melakar hala tuju pelibatan Bumiputera dalam sektor logistik serta memastikan industri ini mestilah terus berkembang.
Ini terutamanya seperti saya sebut tadi dari segi menambah baik kecakapan industri dan juga meningkatkan produktiviti. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih. Terusnya Yang Berhormat Tuan Wong Hon Wai. Silakan. Selamat pagi dan terima kasih kepada Tuan Speaker. Saya meminta Menteri Pertanian dan Industri Makanan menyatakan apakah sebabnya kedudukan Malaysia dalam Global Food Security Index jatuh dari tangga 28 pada tahun 2019 ke tangga 43 pada tahun 2020 dan apakah inisiatif kementerian untuk memperbaiki food security dan harga makanan kepada lebih murah untuk kebajikan penduduk Malaysia. Itulah soalan saya. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Bukit Bandera. Untuk makluman ahli Yang Berhormat, laporan Global Food Security Index GFSI yang dikeluarkan oleh The Economist Intelligence Unit EIU sejak tahun 2012 adalah bertujuan untuk menilai tahap kerentanan sesebuah negara terhadap sekuriti makanan. Kedudukan sesebuah negara dalam GFSI ditentukan oleh purata skor keseluruhan daripada 3 dimensi sekuriti makanan iaitu affordability, availability dan quality and safety. Skor ini menentukan prestasi keseluruhan sekuriti makanan serta kedudukan sesebuah negara secara global. Walau bagaimanapun, pihak EIU telah membuat penyelarasan semula terhadap purata skor dari tahun 2012 hingga 2019 setelah menjadikan dimensi natural resources and resilience sebagai salah satu dimensi trust bermula tahun 2020. Berdasarkan penyelarasan ini, kedudukan Malaysia pada tahun 2019 juga telah berubah daripada tangga ke-28 hingga tangga ke-44 dalam kalangan 113 buah negara. Untuk makluman ahli Yang Berhormat, penyelarasan ini bukan saja mengubah kedudukan Malaysia pada tahun 2019, malah Singapura yang telah berubah dari tangga pertama ke tangga 20 dan Australia dari tangga ke-12 ke tangga 26. Walaupun dimensi natural resources and resilience telah diperkenalkan sejak tahun 2012 sebagai faktor penyelaras, namun hanya pada tahun 2020 ianya telah dijadikan sebagai dimensi trust berdasarkan kepentingan untuk mengukur daya tahan negara terhadap kesan perubahan iklim dan kerentanan negara terhadap risiko sumber semula jadi. Untuk makluman ahli Yang Berhormat, kedudukan Malaysia dalam GFSI pada tahun 2020 adalah di tangga ke-43, iaitu telah meningkat 1 anak tangga berbanding dengan tahun 2019. Kedudukan Malaysia dalam kalangan negara-negara Asia Pasifik adalah di tangga ke-8 terbaik, manakala kedua terbaik dalam kalangan negara Asia Tenggara, iaitu selepas Singapura. Kedudukan Malaysia pada tahun 2020 juga adalah lebih baik dibandingkan dengan Thailand, Indonesia, Vietnam, Myanmar, Filipina dan India. Namun demikian tidak dapat dinafikan bahawa terdapat pelbagai cabaran yang perlu diambil perhatian dalam usaha memperkukuhkan sekuriti makanan negara seperti kebergantungan import makanan, peningkatan permintaan, perubahan iklim, kekangan sumber asli, kekurangan tenaga kerja mahir dan penglibatan golongan belia, tahap penerima gunaan teknologi yang masih rendah dan amalan pertanian yang kurang lestari. Dalam hal ini, kerajaan sentiasa komited dan terus memperkukuhkan sekuriti makanan negara supaya kekal terjamin dalam apa jua keadaan, sekaligus mempertingkatkan kedudukan Malaysia dalam GFSI pada masa akan datang. Antara usaha yang diambil oleh kerajaan termasuk penubuhan Jabatan Kuasa Kabinet mengenai dasar sekuriti makanan negara FSCC dan pembangunan Pelan Tindakan Dasar Sekuriti Makanan Negara DSMN 2021-2025 yang holistik dan mampan. Elemen jaminan sekuriti makanan negara juga merupakan prioriti MAFI dalam usaha meningkatkan ketersediaan makanan negara yang telah dijajarkan dalam dokumen dasar utama MAFI iaitu Dasar Agronom Makanan Negara 2021-2023. Sekian, masih. Terima kasih. Tuan Tamad. Ya, terima kasih kepada jawapan Menteri. Berdasarkan jawapan Menteri, saya ingin mengetahui apakah strategi terbaru untuk meningkatkan sekuriti makanan untuk makanan yang terutama iaitu padi. Apakah pendekatan terkini yang dijalankan oleh kementerian untuk padi? Ya. Terima kasih.
Terima kasih Yang Berhormat. Untuk makluman Yang Berhormat, dasar kerajaan untuk pengeluaran padi sekian lama adalah pada tahap 70% pengeluaran tempatan dan 30% import. Tetapi dalam keadaan di mana borders closed disebabkan oleh pandemik dan ada kerisauan tentang bekalan makanan daripada luar, Kementerian telah mengubah dan mengambil langkah untuk meningkatkan SSL negara ini untuk ditingkatkan daripada 70% ke 75% menjelang 5 hingga 10 tahun akan datang. Beberapa langkah yang telah diambil oleh kementerian, oleh kerajaan adalah untuk mengundang penglibatan pihak swasta dan menjadikan industri beras, padi beras negara ini sebagai satu industri yang diperbesarkan dengan penglibatan pihak swasta secara menyeluruh. Kita jangkakan pendekatan Smart SBB, Smart Sawah berskala besar yang sedang diolah oleh kementerian ini akan mampu meningkatkan pengeluaran beras, padi beras negara ke tahap yang lebih tinggi daripada SSL pada ketika ini, iaitu 70% pengeluaran dan 30% diimport. Jadi beberapa langkah yang sedang diusahakan oleh kementerian dengan penglibatan beberapa serikat peneraju di kalangan mereka itu adalah agensi kerajaan, JLC dan pihak swasta. Dan dengan bantuan semua pihak, saya percaya dan yakin bahawa SSL padi beras negara akan ditingkatkan dan akan mengurangkan import daripada negara luar. Terima kasih. Terima kasih. Ada soalan tambahan dua? Papar. Ya, Putatan. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri, selain daripada pembangunan teknologi untuk meningkatkan produktiviti kita, bagaimana tentang memaksimalkan penggunaan tanah terbiar atau tanah yang belum diturukai? Jadi adakah kementerian ada data antara negeri Sabah dan Sarawak pemaksimaan penggunaan tanah yang boleh diusahakan untuk tanaman padi ini? Sekian, terima kasih. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Untuk menjawab soalan Yang Berhormat, saya tiada data pada ketika ini untuk berkenaan dengan tanah-tanah terbiar yang boleh dimaksimalkan sebagai tanah pengeluaran padi di negara kita. Walau bagaimanapun, data tersebut boleh dikemukakan secara bertulis selepas ini. Secara umumnya Yang Berhormat, penumpuan terhadap pengeluaran padi negara seperti yang saya katakan tadi adalah merupakan tumpuan kerajaan pada ketika ini. Dia bukan saja penglibatan pihak swasta, tetapi untuk mengadaptasikan teknologi moden. Semalam Yang Berhormat Perdana Menteri telah melakarkan bahawa pertanian harus bergerak ke arah aplikasi 4IR, iaitu revolusi Industrial Revolution 4.0 yang harus menjadi pegangan dalam semua sektor termasuk sektor agro makanan ini. Jadi kita harapkan agar penggunaan tanah-tanah terbiar, penggunaan tanah yang telah digunakan sebagai jelapang padi, sebagai tanah untuk perusahaan pertanian akan dapat ditingkatkan kepengeluaran melalui penggunaan pertanian moden, teknologi baru, aplikasi teknologi, IoT dan sebagainya akan dapat mengeluarkan hasil yang lebih baik untuk SSL negara dalam semua sektor sektor agro makanan ini. Terima kasih. Terima kasih. Yang Berhormat semua, sekarang tamatlah sesi untuk waktu pertanyaan Menteri pada hari ini. Terima kasih semua. Pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan. Saya jemput Yang Berhormat Datuk Haji Ahmad Nazlan bin Idris. Terima kasih Tuan Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menyampaikan seberangkap pantun. RMK 12 sudah dibentangkan kepada Menteri dan Perdana Menteri rakyat harakam. Tuan Yang Dipertua juga Menteri yang dimuliakan. Soalan satu jerantuk persembahkan. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Jerantut. Berdasarkan kepada rekod terkini Jabatan Kemajuan Orang Asli ataupun JAKWA, sehingga Disember 2020, bilangan penduduk masyarakat asli adalah seramai 206,777 orang dengan
kadar isi rumah 59,936 ketua isi rumah. Kadar kemiskinan di kalangan masyarakat orang asli berdasarkan kepada survei pendapatan isi rumah dan kemudahan asas 2019 oleh Jabatan Perangkaan Malaysia adalah 33.6% dan pecahan mengikut negeri adalah seperti yang saya nyatakan sebentar tadi. JAKWA selaku sebuah agensi kerajaan yang bertanggungjawab terhadap kebajikan dan pembangunan masyarakat orang asli sentiasa berusaha meningkatkan taraf hidup mereka ke satu tahap yang lebih tinggi sesuai dengan misi JAKWA, iaitu melaksanakan pembangunan secara inklusif bagi meningkatkan taraf sosioekonomi dan kualiti hidup ke arah kemajuan dan memartabatkan warisan yang unggul masyarakat orang asli. Pelbagai program dan inisiatif telah disanakan bagi memastikan taraf hidup masyarakat orang asli setanding dengan masyarakat arus perdana. Antara program yang telah dan akan diteruskan adalah melibatkan sektor pekerjaan, keusahawanan, pendidikan dan infrastruktur. Pada tahun 2020, JAKWA telah membelanjakan sebanyak 14.6 juta di bawah program pembangunan ekonomi orang asli. Selain itu, program pembangunan usahawan orang asli juga telah dilaksanakan pada tahun 2020 yang melibatkan peruntukan sebanyak 1.18 juta. Di samping itu, projek-projek pembangunan infrastruktur tetap diteruskan di samping menambah baik pelaksanaan program-program pembangunan dan peningkatan ekonomi masyarakat orang asli. Antara program yang telah dijalankan pada tahun 2020 adalah projek bekalan air terawat di perkampungan orang asli yang menelan belanja sebanyak 1.03 juta dan program pembangunan infrastruktur dan ameniti sosial di perkampungan orang asli di Semenanjung Malaysia sebanyak 3.49 juta. Dalam bidang pendidikan pula, melibatkan 6 buah negeri di Semenanjung Malaysia dari Januari sehingga Ogos 2021, iaitu bagi sekolah rendah seramai 16,401 orang pelajar orang asli, sekolah bersama penuh 39 orang asli, maktab rendah Saimara 35 orang asli, kolej vokasional 91 orang pelajar asli, Institut Latihan Awang ILA 199 orang dan Institut Pengajian Tinggi IPT seramai 1,019 orang asli sahaja, iaitu seramai 113 orang asli telah berjaya melanjutkan pelajaran ke luar negara. Dari segi pelaksanaan unit latihan kerjaya, kita memfokuskan Technical and Vocational Education and Training TVET dengan kerjasama Institut Latihan Penelitian Jabatan Tenaga Manusia, Institut Kemahiran Belia dan Sukan, Penjana, Perkeso, kursus TVET dan program latihan kemahiran kerjaya orang asli. Datuk Seri Yang di-Pertua, dalam bidang kerjaya, masyarakat asli pula dengan melibatkan 2 sektor, iaitu sektor awam JPA dan sektor profesional seramai 261 orang, sektor pelaksana 2,011 orang, manakala sektor badan beruniform sejumlah 1,019 orang. Bagi sektor swasta pula, sektor perdagangan berjumlah 1,228 orang, sektor perkilangan 222 orang dan sektor pekerjaan perkeso 105 orang. Bagi masyarakat orang asli yang bekerja sendiri adalah berjumlah 14,662 orang. Sekian. Terima kasih. Terima kasih. Soalan tambahan. Terima kasih, Tuan Dipertua. Terima kasih Yang Menteri atas jawapan yang diberikan sebentar tadi. Cuma saya ingin bertanya lagi, apakah usaha-usaha yang telah dijalankan oleh pihak JAKWA dalam memastikan pendidikan ini tidak terlepas di kalangan anak-anak orang asli, terutamanya yang mereka hidup secara berpindah randah? Dan apakah program khusus tentang ekonomi yang dijalankan oleh kerajaan atau akan dijalankan oleh kerajaan seperti rancangan FEKRA atau yang lain sebagainya? Terima kasih. Ya, betul. Terima kasih. Yang Berhormat Timbalan Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Ketua. Terima kasih Yang Berhormat Jalan Tun. Dalam soal perpindahan ini, kita pernah merancangkan dan kita hendak mencadangkan supaya satu pelaksanaan seolah-olah seperti satu penempatan baru sekiranya mereka bersetuju dalam keadaan sedemikian rupa. Tetapi kita semua faham bahawa masyarakat orang asli ini memang dia suka berpindah randah
dari satu tempat ke satu tempat. Ini yang kurang kita dapat penyelesaian dari segi perpindahan dari satu tempat ke satu tempat. Dari segi pendidikan, kita sedang berusaha memperkasakan kelas pusat penggalak pembaca ataupun 3P, iaitu JAKWA, dan program literasi funsian ataupun PLFOA kerjasama dengan JAKWA dan KEMAS, dan kelas komuniti berasaskan TVET yang saya nyatakan sebentar tadi, iaitu satu saranan yang sangat penting kepada masyarakat orang asli. Sebab itu dalam perbincangan kami di kementerian, saya sering menekankan bahawa tiada perubahan. Manusia ini, sama ada orang asli ataupun kita di luar ini, sekiranya kita tidak memberi pendidikan yang cukup baik kepada kita semua. Sebenarnya dari pendidikanlah yang boleh merubahkan daripada tahap sedemikian rupa. Terima kasih Yang Berhormat Tuan. Ada soalan tambahan? Kedua. Rompin. Soalan tambahan. Sungai Siput, soalan tambahan. Sungai Siput bangun dulu. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Untuk makluman Yang Berhormat Menteri, Sungai Siput merupakan salah sebuah kawasan parlimen yang mempunyai komposisi masyarakat orang asli yang agak besar, iaitu hampir 10%. Berdasarkan kepada jawapan Yang Berhormat Menteri tadi berkenaan dengan kadar kemiskinan, soalan tambahan saya adalah, adakah statistik ini menunjukkan peningkatan atau penurunan kepada kadar kemiskinan masyarakat orang asli? Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Yang Dipertua, Yang Berhormat Sungai Siput. Sebenarnya dari segi statistik ini, yang saya nyatakan sebentar tadi, mengikut PGK pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 dan pada tahun 2021 ia agak meningkat jika dibandingkan kerana kenaikan pada tahun 2019 iaitu 2181 kadar kemiskinan. Sebelum ini kalau tak silap saya lebih kurang berjumlah 780. Jadi sudah pastilah dengan kenaikan PGK yang ditetapkan oleh pihak kita semua bahawa sudah mesti kenaikan berlaku. Dan sebab itu yang kita melalui Jabatan Perangkai Malaysia membuat pengiraan dari segi statistik yang mengambil kira daripada 9,000 ketua isi rumah yang kita membuat pengiraan, dan juga anggaran ada setengahnya di tempat orang asli yang di luar yang agak sedikit maju, dan di dalam mungkin agak sedikit mundur. Jadi dari segi keseluruhan 9,000 ketua isi rumah, kita dapati bahawa yang apa saya nyatakan tadi lebih kurang peningkatan dari segi kadar kemiskinan tersebut. Dan insyaAllah sebagaimana soalan daripada Jantuk, inilah usaha kita cuba supaya rangkaian-rangkaian infrastruktur ke tempat orang asli ini kita berusaha untuk memudahkan mereka menjana ekonomi. Terima kasih Yang Berhormat Yang Berhormat. Terima kasih. Seterusnya Yang Berhormat Dr. Ong Kian Meng. Terima kasih Tuan Speaker. Soalan saya nombor 2. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Akta Standard Minimum Perumahan, Penginapan dan Kemudahan Pekerjaan 1990 ataupun Akta 446 bukanlah satu akta yang baru diwujudkan. Pada asalnya akta ini terpakai kepada sektor perdagangan dan perlombongan yang melebihi 20 ekar. Menerusi pindahan pada 1 Jun 2020, Akta 446 telah terpakai untuk semua sektor pekerjaan yang mana secara tidak langsung dapat mengekang penularan COVID-19 dalam kalangan pekerja asing. Selain itu, dalam memastikan pelaksanaan Akta 446 yang efektif, akta ini telah dimasukkan ke dalam ordinan darurat yang diperluaskan ke Sabah dan Sarawak yang memberi kuasa kepada Menteri Sumber Manusia untuk melantik pegawai penguatkuasaan tambahan. Fokus Kementerian Sumber Manusia pada masa ini adalah untuk memantapkan penguatkuasaan Akta 446 bagi meningkatkan keberkesanan penguatkuasaan. Penurunan kuasa telah diberi kepada pelbagai agensi di bawah Kementerian Sumber Manusia seperti Jabatan Perhubungan Perusahaan Malaysia JPPM, Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan JKKP, Jabatan Hal Ehwal Kesatuan Sekerja JEX dan lain-lain jabatan
yang melibatkan seramai 2,000 pegawai penguatkuasa tambahan. Terima kasih. Soalan tambahan pertama. Terima kasih. Soalan tambahan saya kepada Menteri ialah jawapan tu singkat sikitlah. Apakah langkah yang telah diambil dan akan diambil oleh Kementerian Sumber Manusia untuk bekerjasama dengan kementerian dan agensi yang lain seperti Kementerian Perumahan dan juga Kerajaan Tempatan, KPKT dan juga PBT di setiap negeri supaya jumlah penginapan yang mematuhi Akta 446 boleh ditambah seperti permohonan bagi penyediaan penginapan pekerja secara jangka masa pendek di mana satu perkeliling ataupun sekila telah dikeluarkan oleh KPKT pada 23 hari bulan Mac untuk memberi garis panduan kepada pihak berkuasa tempatan atas isu ini. Boleh beri penjelasan? Terima kasih. Terima kasih. Yang Mohd Menteri. Tuan Yang di-Pertua memandang ahli berhormat, kata jawapannya singkat. Cuma maklumat tambahan sehingga 25 Ogos 2021 sebanyak 23,993 majikan telah diperiksa melibatkan 129,668 tempat penginapan yang didiami oleh 804,204 pekerja asing dan hampir 1.2 juta pekerja tempatan. Hasil pemeriksaan dan penguatkuasaan mulai 1 Jun 2020 sehingga kini sebanyak 12,195 permohonan perakuan penginapan di bawah Akta 446 telah dibuat oleh majikan dan penyedia penginapan berpusat yang melibatkan 992,743 pekerja. Susulan pemeriksaan tersebut juga sebanyak 940 kertas siasatan telah dibuka dan sebanyak 618 kompon telah dikeluarkan atas pelbagai kesalahan. Antara kesalahan yang dikenal pasti adalah seperti kegagalan permohonan perakuan penginapan dan kegagalan memenuhi standard minimum penginapan seperti penyediaan almari, katil, tilam dan bantal serta lain-lain kesalahan di bawah akta ini. Selain daripada itu, apa yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat, usaha sama di antara Kementerian Sumber Manusia dan KPKT akan memainkan peranan penting sebab apabila kita membuat penguatkuasaan, walaupun akta di bawah Kementerian Sumber Manusia, tetapi dari segi kebenaran untuk membina pusat-pusat penginapan ataupun CLQ, Centralized Labour Quarters adalah kelulusan di bawah bidang kuasa Kementerian Perumahan. Maka kita ada pelbagai mesyuarat ataupun perjumpaan dengan pihak. Dan juga PBT ya, PBT juga. Ya, PBT. Di mana KPKT akan menjadi agensi kawal selia PBT. Dan masa depan untuk mengatasi isu-isu pekerjaan asing khususnya penginapan adalah dengan membina sebanyak 24,000 CLQ seluruh negara. Dan usaha ini akan berjaya apabila kita ada usaha sama bersama Kementerian Sumber Manusia dan KPKT. Terima kasih. Soalan tambahan kedua. Tumpat. Ada siapa? Tumpat, ya. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Saya meneliti jawapan yang diberikan oleh Yang Berhormat Menteri tadi dan mengucapkan terima kasih. Saya mengambil maklum terhadap pelbagai langkah penguatkuasaan yang dilakukan oleh kementerian sejak pindaan terhadap Akta 446 ini dilakukan dan masih ramai dalam kalangan majikan yang tidak dapat menyediakan kemudahan penginapan kepada para pekerjanya seperti yang tertakluk dalam akta tersebut. Jadi soalan saya, apakah kementerian berhasrat untuk menyediakan ataupun mengadakan langkah penalti yang lebih ketat terhadap golongan majikan yang gagal mematuhi Akta 446 tersebut, memandangkan isu ini berlarutan dan merupakan perkara yang cukup penting? Terima kasih. Terima kasih, Tempat. Tuan Yang di-Pertua, saya setuju dengan pandangan Yang Berhormat. Tetapi walaupun buat masa ini kita kenakan denda sebanyak 50,000 apabila mana-mana syarikat tidak mematuhi. Dan 50,000 ini adalah untuk setiap pekerja. Tetapi dari segi meningkatkan denda buat masa ini, mungkin bukan satu pendekatan yang baik memandangkan negara menghadapi kegawatan ekonomi dan banyak syarikat-syarikat telah menghadapi masalah bukan saja sebagai kegawatan ekonomi, tambahan pula kekurangan tenaga kerja. Kalau saya lihat sebelum MCO pertama, jumlah pekerja asing yang mencarum di bawah Perkeso adalah seramai 1.8 juta. Dan hari ini dalam masa setahun
angka itu telah turun daripada 1.8 juta ke 1.1 juta. Di mana negara betul-betul menghadapi krisis kekurangan tenaga kerja. Kalau apabila seperti mana saya sebut dalam Dewan yang Mulia ni, kalau kita nak membaik pulih ekonomi, yang penting kita perlu meningkatkan produktiviti. Untuk meningkatkan produktiviti, kita perlukan tenaga kerja. Dan dalam keadaan seperti ini, mungkin bukan waktu dan masa yang sesuai untuk meningkatkan denda. Tetapi kementerian akan ambil maklum pandangan yang berhormat. Terima kasih. Terima kasih. Seterusnya saya jemput Yang Berhormat Datuk Dr. Xavier Jayakumar. Thank you, Speaker. Soalan nombor 3. Yang Berhormat Timbalan Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Nahmaduhu wa nashkuruhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Terima kasih YB Kuala Langat. Tuan Yang Dipertua, sehingga 30 Jun 2021, seramai 6,012 orang pakar perubatan berkhidmat di KKM. Dari jumlah ini, seramai 5,993 adalah pakar perubatan lantikan tetap. Hanya 19 lagi adalah pakar perubatan kontrak. Bagi menambah jumlah pakar perubatan di KKM, kerajaan telah melaksanakan beberapa inisiatif. 1. Meningkatkan slot tajaan hadiah latihan persekutuan HLP yang membolehkan ramai pegawai perubatan melanjutkan pengajian dalam program sarjana kepakaran. Hal ini sebanyak 1,300 slot telah diperuntukkan pada tahun 2021. Kita bermula pada 2010 hanya dengan 647 slot dan ditingkatkan secara staggered, secara dengan izin, dan 2017 kita telah memberikan 1,000 slot. Selain program sarjana kepakaran dengan HLP, pegawai perubatan juga boleh mengikuti pengajian kepakaran melalui program latihan kepakaran Parallel Pathway. Melalui program ini, seramai 189 pegawai perubatan telah berjaya menjadi pakar perubatan pada tahun 2020. Berbanding hanya 98 orang pada tahun 2011. Ketiganya, melantik semula secara kontrak pakar-pakar yang telah bersara wajib dan juga mendapatkan perkhidmatan kepakaran daripada pihak swasta menerusi penyampaian perkhidmatan dan penyumberluaran ataupun outsourcing dengan izin. Tuan Yang Dipertua, berhubung dengan pakar perubatan kontrak yang berkhidmat dengan KKM, mereka boleh ditawarkan perlantikan tetap tertakluk kepada kekosongan jawatan dan kelulusan perlantikan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Awam. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Soalan tambahan satu. Terima kasih Timbalan Menteri dan juga Yang Pertua. Saya nak tanya, apakah langkah-langkah yang diambil sampai sekarang untuk selesaikan isu skim baru berkenaan dengan jawatan mereka, gaji mereka, waktu yang mereka kerja dan sebagainya. Saya minta soalan ini, Speaker. Bila saya masuk skim juga pada tahun 1979, pada waktu itu pun dah doktor-doktor di dalam MMA, MDA, SCOMO, SCODO semua minta kerajaan untuk ada satu skim yang lain dari skim lain dari perkhidmatan awam untuk sektor kesihatan. Kita telah nampak sekarang dengan pandemik yang kita telah lalui 2 tahun ini, macam mana pentingnya pegawai-pegawai di dalam hospital ni dengan masa yang mereka kerja dan sebagainya, untuk kita sudahlah sampai masanya untuk ada skim selain dari apa yang kita ada di perkhidmatan awam ini. Saya minta Timbalan Menteri dengan juga Kementerian Kesihatan dan juga saya rayu kepada Tan Sri KSN, Pengarah Jabatan Perkhidmatan Awam dan Tan Sri KSB ini, tiga-tiga orang yang tertinggi di dalam pejabat awam ini, untuk kaji balik. Sesuailah pada masa sekarang untuk ada skim baru untuk doktor-doktor yang kita ada sekarang. Kalau tak ada, apa pun yang kita akan lakukan sekarang, kita akan nampak
migration ini dari hospital awam kepada hospital swasta sebab mereka tak berapa katakan satisfied dengan gaji mereka dan juga promotion mereka di dalam Jabatan Kesihatan sekarang. Terima kasih, Speaker. Terima kasih. Yang Berhormat. Terima kasih Yang Berhormat Kuala Langat atas keprihatinan Yang Berhormat kepada para doktor, khususnya doktor pakar. Sebenarnya kerajaan amat prihatin tentang perkara ini dan kita amat bimbang jika berlaku lagi brain drain dengan izin iaitu doktor-doktor pakar berhijrah keluar. Yang pertamanya, kerajaan pada 20 bulan 8 telah mewujudkan satu jawatan kuasa khas. Ini untuk fokus khusus kepada doktor-doktor yang kontrak. Seperti mana kita telah bincang hari ini tentang pakar yang kontrak umpamanya, iaitu bagaimana dapat ditambah baikan lagi dengan keadaan sekarang ni dalam jangka pendek, jangka sedang dan jangka panjang. Jadi fokusnya adalah pertama khususnya untuk doktor yang di bawah itu ialah peruntukan yang setara dengan HLP. Keduanya, jawatan tetap untuk tambahan pada new facilities dan juga fasiliti yang telah dinaik taraf. Dan juga menyediakan job ataupun pekerjaan kepada kementerian-kementerian lain, agensi dan swasta. Yang ketiganya adalah pindaan akta. Pindaan akta ini melibatkan akta perubatan, akta pergigian 1951 dan juga akta farmasi 1950. Bagaimana tentang latihan siswaza, bagaimana latihan kepakaran dan juga khidmat wajib. Dan juga kerajaan sedang mempertimbangkan, membincang dengan JPA tentang pindaan akta pencen 1980 supaya menjadi lebih baik lagi. Jadi ini benda-benda yang telah dilakukan oleh kerajaan. Dan juga kalau kita dapat lihat hari ini, saya nak ucap tahniahlah kepada pakar-pakar yang masih lagi bersama-sama dengan kerajaan hari ini, kerana ini satu pengorbanan yang besar, satu tanda kesetiaan yang hebat. Saya ucapkan tahniah. Kerajaan melakukan beberapa perkara. Ini melibatkan penambahbaikan kepada pakar-pakar. Pertamanya, bayaran insentif pakar dinaikkan sehingga 3,000. Ini insentif. Yang keduanya, bayaran elang kerja luar ataupun on call dinaikkan daripada pada hari biasa 230, cuti umum 250. Ketiganya, insentif penempatan pakar-pakar yang sudi pergi ke Sabah dan Sarawak. Malah kalau di kawasan bandar diberikan 2,000, kalau kawasan luar bandar diberikan sehingga maksimum 2,500. Keempatnya ialah pakar-pakar juga dibenarkan buat lokum, seperti juga doktor-doktor yang lain. Dan yang kelimanya, mereka-mereka yang melakukan pembedahan elektif pada hari cuti umum hari Sabtu diberikan ganjaran insentif khas sebanyak RM200 satu jam. Keenamnya, juga kerajaan melaksanakan full paying patients. Bermaknanya ada 10 hospital KKM yang melaksanakan full paying patient. Bermakna doktor-doktor ini boleh mendapat pendapatan tambahan jika ada lebih kerajinan untuk bekerja dan pesakit-pesakit ini membayar untuk doktor-doktor pakar ini. Ketujuhnya, kenaikan pangkat. Ini bercakap tentang kenaikan khususlah kepada apa yang YB Kuala Langat tanya tadi. Kenaikan pangkat lebih cepat berdasarkan tempoh perkhidmatan ataupun time base dengan IZIK yang dimulakan pada tahun 2010. Contohnya, bagi pegawai perubatan yang diwatakan sebagai pakar dan telah berkhidmat selama 9 tahun, mereka boleh dipertimbangkan kenaikan pangkat terus ke grade UD 54. Yang ke-8nya, menambah baik kenaikan pangkat pegawai perubatan pakar dengan memperkenalkan grade lapisan pakar perubatan UD 56 mulai 2017 dengan penambahan emolumen sebanyak 2,000 sebulan. Kesembilannya, memberi peluang kepada pakar-pakar untuk melanjutkan kepakaran ke sub kepakaran. Jadi diberi peluang dan juga peluang untuk latihan di luar negara bagi kursus-kursus yang pendek. Tuan Yang Dipertua, sekali lagi saya ingin mengucapkan tahniah kepada dan berterima kasih banyak kepada pakar-pakar yang masih ada di kerajaan di KKM dapat membantu kerajaan untuk menyelesaikan masalah pesakit dan rakyat Malaysia sekaliannya. Terima kasih. Terima kasih. Yang Berhormat Kulim Bandar Baru. Terima kasih Datuk Speaker. Terima kasih jawapan Menteri. Saya dengar jawapan daripada Rembau 15 September menjawab soalan Tangga Batu. Kemudian saya membaca paparan media. Dia menyebut begini soal isu pakar.
jumlah doktor pakar di negara kita hari ini 13,000 orang. Hari ini. Negara patut ada 28,000 doktor pakar 2030. Datuk Speaker, 9 tahun lagi kita kena ada 28,000. Sekarang 13,000. Jawapan Menteri tadi sebut, doktor pakar di Kementerian Kesihatan ada 6,000 sekarang. Bermaksud 7,000 ada pada perkhidmatan swasta. Dalam masa 9 tahun ini, apakah sasaran untuk meningkatkan 28,000 doktor pakar di negara kita? Satu sasaran yang realistik. Isu ini penting sebab kekurangan doktor pakar menyebabkan tempoh menunggu yang lama kepada rakyat, terutama di klinik kerajaan. Cabarannya, Datuk Speaker, ialah Yang Berhormat Menteri juga mengumumkan bahawa di antara 2016 hingga 2021, 5,000 doktor telah meletak jawatan. Dalam 5,000 itu 1,000 doktor pakar yang resign daripada 2016 hingga 2021. Soalan saya, apakah penjelasan dan usaha yang telah diberikan tadi dalam jawapan, latihan, pengajian kepakaran, lantikan kontrak, tawaran gaji dan sebagainya itu mampu untuk mencapai sasaran 9 tahun dari sekarang 28,000 doktor pakar? Realistik atau tidak? Terima kasih. Yang Berhormat Timbalan Menteri. Terima kasih Kulim Bandar Baru atas keprihatinan dan melihat pada angka-angka yang realistik. Kalau kita lihat daripada perletakan jawatan 2016 hingga sekarang ni memang menghampiri di atas 948 dan kadarnya berkurangan sejak 2019. Dan seperti yang saya sebutkan tadi, kerajaan hari ini memujuk, memberikan promosi, memberikan pengiktirafan, memberikan penambahbaikan kepada pakar-pakar untuk retain dalam kerajaan. Itu that is to dengan izin to reduce the brain drain. Dan juga usaha yang dilakukan untuk membolehkan ramai lagi doktor-doktor yang baru ini mengikuti kursus kepakaran. Memang kalau kita lihat, tentulah dengan keadaan yang kita ada sekarang ni dan banyaknya yang telah berhijrah keluar, dan kita nak target sampai 28,000, satu mungkin angka yang agak, kalau saya kata realistik pun agak terkejut. Tetapi kita dapat merapatkan jurang itu jika kita dapat melaksanakan kursus kepakaran sarjana yang telah sekian lama diadakan di negara ini, dan juga kursus yang kita kata program latihan kepakaran parallel pathway, yang mana hari ini jawatan kuasa khas yang ditubuhkan pada 2028 tahun ini memberi fokus kepada bagaimana kita dapat memohon daripada MOF, daripada Minister Finance, dana yang lebih yang setara dengan hadiah latihan persekutuan ini. Dengan ini akan menimbulkan minat lagi dan keboleh laksanaan doktor-doktor baru ini melatih diri dalam bidang-bidang kepakaran yang diminati. Jadi Kulim Bandar Baru, satu soalan yang baik, yang prihatin, dan saya memang selalu berfikir tentang perkara ini, bagaimana kita nak menambahkan lagi doktor-doktor pakar kita dan mengurangkan penghijrahan doktor-doktor pakar KKM keluar, dan memanggil balik kalau boleh doktor-doktor pakar yang hebat di luar negara yang daripada Malaysia untuk pulang ke sini untuk menabur jasa bakti menolong rakyat di Malaysia ini. Terima kasih. Terima kasih. Betul. Yang Berhormat Tuan Nur Amin bin Ahmad. Terima kasih Yang di-Pertua soalan nombor 4. Terima kasih. Yang Berhormat Timbalan Menteri. Terima kasih Kangga. Tuan Yang di-Pertua, pandemik COVID memang memberi kesan dan impak yang besar kepada ekosistem sukan dan pengusaha sukan. Perniagaan terjejas, pendapatan merosot, pada yang merugikan, serta tekanan pembayaran balik pinjaman merunsingkan. Kementerian Belia dan Sukan amat memahami keresahan yang dialami oleh para penggiat industri sukan kesan daripada pelaksanaan perintah kawalan pergerakan yang berkuat kuasa. Pelbagai kesulitan telah dialami oleh para pengusaha dan pekerja kerana tidak dapat beroperasi dan meneruskan perniagaan.
Antaranya termasuklah tanggungan hutang, perberhentian kerja serta ada yang terpaksa menutup perniagaan. Berdasarkan semakan yang dibuat oleh pihak kementerian bermula 1 hari bulan Januari sehinggalah 31 Disember 2020, hampir 1,968 buah syarikat dan perniagaan berkaitan sukan terpaksa menamatkan operasi kerana kekurangan modal persingan, tidak dapat menampung kos operasi dan sebagainya. Sebahagian besar daripadanya ialah promotor dan penganjur acara sukan, perniagaan, runcit barangan sukan serta pusat kecergasan. Kajian persepsi pemegang taruh ke atas kesan COVID-19 terhadap industri sukan yang dijalankan oleh Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia semasa pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan pada tahun 2020 menunjukkan 98.3.2% daripada pemain industri terkesan dengan 58.8% menyatakan bahawa mereka memerlukan kewangan yang sewajarnya bagi memastikan kelangsungan perniagaan dan operasi. Bagi membantu penggiat industri sukan yang terjejas, Kementerian Belia dan Sukan pada 5 hari bulan 2021 telah mengumumkan beberapa inisiatif perhatian belia dan sukan khusus untuk penggiat industri sukan di Malaysia yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Inisiatif-inisiatif tersebut telah diwujudkan sebagai usaha KBS dalam menambah nilai menyokong pelaksanaan pakej perlindungan rakyat dan pemulihan ekonomi pemulih yang telah diumumkan oleh kerajaan pada 28 Jun 2021. Inisiatif prihatin belia dan sukan yang ditawarkan adalah inisiatif pertama, Geran Prihatin Industri Sukan. Bantuan berbentuk geran secara one-off sebanyak 3,000 dengan keutamaan kepada operator dan pengusaha fasiliti sukan dan rekreasi komersial yang terjejas kerana tidak dapat beroperasi sepanjang tempoh PKP. Geran ini berupaya memanfaatkan kira-kira 6,000 syarikat perniagaan berdaftar berkaitan industri sukan dengan peruntukan sebanyak 18 juta. Bermula 5 Julai 2021 sehingga kini, KBS telah menerima sebanyak 4,618 permohonan. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 1,432 permohonan telah pun diluluskan dengan sepenuhnya. Inisiatif yang kedua, surat menyokong sokongan moratorium bagi pemain industri sukan. Selaras dengan inisiatif pemulih, peminjam individu sama ada B40, M40 maupun T20 dan juga usahawan mikro layak memohon kepada pihak bank bagi mendapatkan kelulusan moratorium secara automatik. Bagi memudahkan cara permohonan moratorium untuk pengusaha industri sukan, KBS menawarkan bantuan dengan menyediakan surat pengesahan KBS bagi menyokong permohonan moratorium di mana-mana bank pilihan. Inisiatif yang ketiga, insentif sewaan dan operator perniagaan fasiliti sukan KBS. KBS turut memberikan insentif sewaan fasiliti sukan dan sosial dan rekreasi di bawah seliaan KBS pada kadar 50% sehingga Disember 2021. Insentif sewaan ini terpakai pada fasiliti sukan dan rekreasi di bawah seliaan Majlis Sukan Negara, Jabatan Belia dan Sukan Negara, Institut Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan dan Impact Integrated. Dalam masa yang sama, operator perniagaan di fasiliti KBS turut mendapat kelebihan pengecualian 50% kadar sewaan sehingga bulan Disember 2021. Sehingga 22 September 2021, insentif ini telah memberi manfaat kepada 18 operator perniagaan di fasiliti sukan bawah seliaan KBS melibatkan peruntukan sebanyak RM1,372,044.60 Inisiatif keempat, tawaran MyVet khusus untuk pekerja industri sukan. Dalam membela nasib dan menyokong para penggiat industri sukan yang terkesan khususnya para pekerja yang mungkin terpaksa mengambil cuti tanpa gaji atau ditamatkan perkhidmatan, KBS menyediakan 1,000 slot Malaysia Vaccine Support Volunteer ataupun MyVet
khas kepada para pekerja industri sukan yang berdaftar. Sehingga kini, sebanyak 591 permohonan telah diterima dan 192 sukarelawan dari kalangan para pekerja industri sukan telah diberi penempatan di PPV. Inisiatif yang kelima, penambah baik skim pembiayaan industri sukan. Memahami kesulitan yang dialami oleh para pemain industri sukan, KBS dengan kerjasama Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi MEDET telah menyediakan skim pembiayaan mudah kepada pemain industri sukan dan rekreasi, terutamanya operator pengusaha premis komersial yang terjejas akibat penutupan sektor sukan di bawah inisiatif skim pembiayaan industri sukan dengan peruntukan keseluruhan sebanyak 20 juta. Sehingga kini sebanyak 64 permohonan skim pembiayaan industri sukan telah diterima dengan pecahan 57 permohonan bagi pinjaman di bawah Tekun Nasional dan 7 permohonan bagi pinjaman di bawah Bank Rakyat. Daripada jumlah tersebut, 50 permohonan telah diluluskan dengan pembiayaan 5.24 juta. Boleh ringkaskan? Inisiatif ke-6, program organisasi industri juga sedang giat dijalankan oleh KBS bagi membolehkan penggiat industri sukan diberikan keutamaan untuk menerima vaksin inisiatif. Dan inisiatif ke-7, penawaran khusus berkaitan sukan secara persuma yang melibatkan Coaching Foundation Program, Communication Towards Professionalism in Sports, program Bootcamp, Golf Services dan Sports Massage. Dan akhirnya inisiatif yang ke-8, iaitu melibatkan pengecualian fee pembaharuan lesen, yang di mana 635 buah premis berlesen telah menjalankan aktiviti seperti aerobik, pusat kecergasan gimnasium, pusat permainan dan sukan dan menjual peralatan kesihatan kecergasan dan sukan. KBS amat memahami skala kesukaran yang dihadapi oleh penggiat industri sukan seperti mana industri lain yang terjejas terut daripada akibat akademik. Satu-satunya jalan untuk memastikan ini bagi taklimat ke jawab soalan. Kita dapat keluar daripada tak tahu ikut masa adalah dengan pembukaan semula sepenuhnya sektor sukan dan rekreasi. Sekian, terima kasih. Ya. Saya harap lain kali bila jawab soalan kita boleh terus ke point dia tu, straight to the point ya. Kerana kalau panjang sangat soalan tu, maka soalan-soalan tambahan tu akan terpaksa tidak benarkan. Yang Muhammad Kanga, silakan. Tuan Yang di-Pertua, saya nak tanya dengan pihak kementerian. Tadi disebutkan hampir 1968 syarikat terpaksa ditamatkan operasi dalam tempoh sejak daripada kita memperkenalkan PKP. Dan bantuan-bantuan yang diumumkan tadi disebut tadi bermula daripada Jun 2021. Tapi apakah nasib mereka yang telah terpaksa menamatkan operasi ini? Berapa ramai daripada kalangan mereka diberikan insentif untuk memulakan semula operasi? Terima kasih. Silakan Yang Hormat Timbalan Menteri. Ini melibatkan angka, saya akan jawab secara tertulis. Ya. Saya tak nak benarkan soalan tambahan kedua kerana dah panjang dah tadi jawapan. Terima kasih. Seterusnya saya ingin jemput soalan tambahan Datuk Seri Bermuhtar bin Radin. Datuk Seri, sebelum kita teruskan dengan penayaan Datuk Seri, saya mendapat usul dari Yang Berhormat Tenum mengenai perkataan bodoh yang Datuk Seri gunakan minggu lepas dan mengenai juga tuduhan Datuk Seri bahawa Kerajaan Pakatan Harapan telah memotong peruntukan. Saya telah melihat handset dan juga handset mengenai jawapan Menteri Kerja Raya mengenai isu yang sama. Isu itu saya akan jawab kepada Yang Berhormat Tenum. Cuma satu isu, perkataan bodoh tu, saya nak minta Yang Berhormat Datuk Seri untuk menarik balik perkataan tu dan meminta maaf kepada Dewan. Terima kasih Tuan Pertua. Saya pun tidak tahu, saya sedang berujar, tiba-tiba satu orang yang tangkap mic tanpa berdiri. Jadi siapa yang makan lada dia rasa pedaslah. Walau bagaimanapun untuk menghormati Dewan yang mulia ini, saya tarik balik, saya akur dan memohon maaf kepada Dewan yang mulia ini. Terima kasih. Ya, maaf diterima. Terima kasih. Soalan saya nombor 5. Soalan nombor 5.
Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Tuan Yang Pertua. Menteri. Saya mohon izin untuk menjawab soalan daripada Yang Berhormat Kinabalu Tangan ini bersekali dengan soalan daripada Yang Berhormat Pontian dan juga Yang Berhormat Jelun pada tarikh 28 September 2021 kerana isunya sama. Ya. Pengetahuan Yang Berhormat, Medek telah membentuk satu jawatankuasa khas atau task force di perangkat kementerian bagi membantu usahawan pasca pandemik COVID-19. Melalui pembentukan task force, pihak kementerian sedang mengambil tindakan segera dalam tempoh jangka pendek di bawah sasaran KPI 100 hari dengan memberikan fokus kepada 3 pendekatan utama seperti berikut. Yang pertama, memulihkan usahawan dan koperasi terjejas melalui bantuan pembiayaan di mana sebanyak 26 program dengan peruntukan sebanyak 7.06 bilion. Ini termasuk dengan moratorium 2.5 bilion yang kita beri kepada usahawan ini. Ini melibatkan, program ini akan melibatkan 192,541 yang akan menerima manfaatnya. Yang kedua, untuk membantu golongan yang hilang pekerjaan, belia dan juga graduan, golongan asnaf dan juga OKU yang untuk beri bidang keusahawanan yang menggunakan pelaksanaan 15 program dengan peruntukan sebanyak 40.4 juta dan melibatkan 2,570 penerima manfaat. Dan yang ketiga, memperkukuhkan daya tahan perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS melalui adaptasi teknologi digital yang merangkumi pelaksanaan 11 program dengan peruntukan sebanyak RM 14.8 juta dan melibatkan 8,950 penerima manfaat. Di antara program yang akan dilancarkan ialah program pemasaran online tekun, program tunah usahawan belia bumi putra, program pembangunan usahawan mikro korektor, dan kajian impak perintah kawalan pergerakan 3.0 ke atas landscape usahawan di Malaysia pada 15 hingga 28 Jun 2021 menunjukkan terdapat hampir 37,415 perniagaan telah pun gulung tikar, di mana majoritinya adalah usahawan mikro, iaitu sebanyak 26,007 dan diikuti dengan perusahaan kecil dan sederhana sebanyak 2,738. Terima kasih. Terima kasih. Soalan pertama Yang Berhormat Datuk Seri. Ya, terima kasih. Berhormat Menteri, di mana jelas kerajaan telah dengan begitu berkomitmen tinggi untuk membantu mempertingkatkan usaha kecil dan sederhana ini. Yang Berhormat Menteri, bahawa kita maklum di negara ini usahawan kecil dan sederhana ini adalah juga enjin penyumbang ke arah untuk pemulihan dan mempertingkatkan ekonomi negara. Soalan saya, adakah kementerian ini telah dan ataupun merencanakan program-program yang lebih komprehensif dan drastik untuk memastikan bahawa mereka juga terbela untuk nasib mereka, sebab serangan COVID-19 ini telah menghancurkan berpuluh-puluh ribu usahawan kecil dan sederhana dan mereka perlu pembelaan yang seterusnya daripada kerajaan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat di atas keperhatianan Yang Berhormat Kinabalu Tangan. Seperti yang telah saya nyatakan tadi, kita telah mengaturkan berbagai-bagai program. Namun demikian, saya tidak nafikan bahawa kadang-kadang kelewatan untuk melaksanakan program. Sebagai contoh, apabila kita pihak Medek mendapat permohonan, kita kena semak sama ada sitos ataupun ada pinjaman sikris. Pelajar-pelajar yang membuat pinjaman pelajaran daripada PT-PT sebagai contoh, dia senaraikan sebagai sikris. Jadi untuk kita dalam tempoh ini, dalam tempoh pandemik ini, maka saya nak maklumkan bahawa Medek akan mengenepikan proses sitos dan juga sikris ini supaya dapat dipercepatkan permohonan-permohonan ini, terutamanya kalau menggunakan peruntukan daripada pihak kerajaan. Ini kita harap dengan tak adanya syarat sitos dan skris, maka cepat untuk kita meluluskan permohonan. Dan juga kita akan juga menubuhkan jawatankuasa pemantauan
supaya nak pastikan kalau agensi ini dah janji akan memberikan kelulusan dalam tempoh 10 hari. Kalau ada mana-mana usahawan komplain, dia minta sampai 3 bulan baru dapat kelulusan sebagai contoh. Maka jawatankuasa pemantau ini akan menyiasat mengapakah perkara ini boleh berlaku. Nak memastikan bahawa usahawan yang sedang menghadapi masalah pada hari ini dapat dibantu setelah kerajaan memberikan berbagai-bagai peruntukan dengan begitu banyak untuk membantu usahawan. Terima kasih. Terima kasih. Yang Mohd Kepung. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Saya nak tanya, apakah pandangan kerajaan dengan carangan bahawa kerajaan memberikan microfinancing dengan kadar faedah interest yang rendah kepada peniaga kecil sederhana yang terjejas kerana coronavirus ini? Terima kasih. Terima kasih. Yang Mohd Menteri. Yang Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Kepung. Saya nak maklumkan memang kita memberikan perhatian. Sebagai contoh, saya dah lupa ada satu skim dia bawah tekun yang memberikan kepada mikro zero interest, tak ada interest. Ada satu skim. Dalam masa yang sama, kalau kita melihat dan memberikan bantuan kepada untuk mengatasi masalah pandemik ini, ada juga agensi yang hanya mengenakan 2% saja interestnya. Jadi memang kita mengambil kira kerana tujuan kita untuk menolong usahawan menghadapi pandemik ini bukan nak mencari untung, tetapi nak membantu usahawan dengan usahawan ini bila mereka pulih semula, walaupun mereka usahawan mikro, tetapi dia akan dapat membantu peningkatan diri mereka sendiri dan juga membantu membangunkan semula ekonomi negara. Terima kasih. Seterusnya Yang Berhormat Tuan Ahmad bin Hassan. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Sebelum saya meneruskan, saya ingin berpantun. Kembang gula di tepi perigi untuk diminum dengan jamu. Kemanapun timbalan menteri pergi, soalan nombor 6 pasti menunggumu. Terima kasih. Terima kasih. Yang Wakil Menteri, tak boleh pergi mana? Terima kasih Yang di-Pertua, terima kasih YB Papar. Kami sedikitlah minta maaflah kami ni cakap Brunei sedikit. Untuk dapat menjawab pantun kita tu. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan Yang di-Pertua, sehingga 31 Ogos tahun 2021, kumpulan Felcra Berhad telah menjana perolehan sebanyak RM1.277 bilion dengan keuntungan bersih selepas cukai berjumlah RM88.7 juta. Sumber utama di dalam penjanaan perolehan dan keuntungan kumpulan Felcra Berhad adalah daripada dua aktiviti utama syarikat, iaitu peladangan dan perkilangan. Sehingga kini jumlah anak syarikat yang berstatus aktif adalah sebanyak 20 buah syarikat. Hampir keseluruhan anak syarikat adalah milik penuh Felcra Berhad yang terdiri daripada pelbagai bidang. Anak syarikat yang memperolehi keuntungan pada setiap hujung tahun akan memberi pulangan berbentuk dividen kepada syarikat induk dan ini secara tidak langsung akan memberi manfaat kepada para peserta. Anak-anak syarikat ini bertindak sebagai dengan izin supporting vehicle di dalam memastikan teras utama Felcra Berhad terus dipacu dan memberi impak kepada penjanaan keuntungan syarikat keseluruhannya. Manakala bagi projek-projek peserta di seluruh negara yang diuruskan oleh Felcra Berhad atau dikenali sebagai projek penyatuan dan pemulihan, Felcra Berhad telah mengagihkan keuntungan projek dalam bentuk agihan bulanan dan agihan interim pertama untuk tahun 2021 sebanyak RM78.48 juta. Agihan interim pertama untuk tahun 2021 ini telah dibayar dalam bulan Ogos tahun ini dan merupakan keuntungan yang dijana bagi tempoh Januari hingga April tahun 2021 ini. Agihan interim kedua untuk tahun 2021 dijangka pada bulan Disember 2021 dan yang ketiga pula pada bulan Mac 2022. Terima kasih. Terima kasih. Soalan tambahan pertama. Terima kasih kepada Timbalan Menteri. Jelas benar Joto jawapan itu. Jadi soalan saya yang kedua ialah menerusi program tanggungjawab sosial korporat iaitu CSR Felcra Sabah. Berapakah jumlah dana yang telah dibelanjakan untuk program CSR di Sabah khasnya dan di P175 AM-nya? Terima
kasih. Terima kasih. Silakan. Terima kasih YB Papar. Untuk di negeri Sabah, CSR sebagaimana yang disoal oleh YB, sehingga kini Felcra Berhad telah memajukan kira-kira 7,000 hektar tanah di wilayah Sabah yang dapat memberi manfaat kepada 2,316 peserta. Adalah menjadi tanggungjawab sosial Felcra Berhad untuk memastikan peserta menerima bantuan CSR bagi memperkasa kesejahteraan mereka. Bagi tahun 2021 ini, sejumlah ringgit Malaysia 242,700 telah diperuntukkan bagi membiayai program-program menaik taraf ameniti sosial seperti Dewan Orang Ramai, surau dan kemudahan sukan. Di samping itu terdapat juga program menaikkan taraf premis perniagaan untuk usahawan-usahawan dalam kalangan peserta. Untuk makluman YB Papar, di Papar tiada projek dan penempatan Felcra. Walaupun demikian, terdapat sebuah ladang berdekatan iaitu di Kampung Gana yang mana sekiranya dilaksanakan sebarang program melibatkan dengan izin community engagement, masyarakat di Papar akan turut dijemput hadir ke program ini. Dan antaranya ialah seperti kenduri kendara kampung, program kempen kebersihan kampung dan juga program pendidikan untuk pelajar seperti program tuition untuk luar bandar melalui program Yayasan Felcra. Terima kasih. Terima kasih. Rompin. Kata Semahan. Yang Muhammad Rompin. Ya, terima kasih Yang Ketua. Banyak rungutan daripada peserta Felcra terutamanya di Rompin bahawa pengeluaran hasil ladang Felcra tidaklah sebaik ladang Felda ataupun ladang swasta. Apakah usaha-usaha untuk meningkatkan lagi produktiviti dan pengeluaran hasil ladang Felcra kerana dengan harga yang baik ini dapat memberi pulangan yang lebih tinggi kepada peserta-peserta tanah rancangan Felcra terutama di Rompin dan di seluruh negara. Terima kasih Muhammad. Silakan Yang Muhammad. Terima kasih YB Rompin. Tuan Syukur ada ni. Saya melihat jawapan ini ialah lebih kepada langkah-langkah pemulihan Felcra itu sendiri secara umum. Felcra telah mengalami saat dan cabaran yang pelbagai. Di antara langkah-langkah utama yang telah dan sedang dan akan dilaksanakan untuk mengatasi cabaran-cabaran ini termasuklah sebagaimana yang disebutkan oleh YB Rompin, penghasilan dan juga produktiviti. Satu ialah memperkasa operasi ladang secara maksimum dengan mengamalkan good agriculture practices. Keduanya ialah menyusun semula struktur organisasi dengan jelas untuk memisahkan operasi mandat sosial dan komersial. Dan ketiganya, tidak lain dan tidak bukan, ialah memohon bantuan suntikan dana pinjaman dan geran daripada kerajaan. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Terusnya Yang Berhormat Tuan Haji Wan Hassan bin Muhammad Ramli. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Yang Ketua. Soalan nombor 7. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Timbalan Menteri. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Untuk makluman ahli yang berhormat, statistik Jabatan Penjara Malaysia sehingga 25 Ogos 2021 menunjukkan jumlah keseluruhan banduan di penjara adalah seramai 69,507 orang yang mana telah melebihi kapasiti sebenar sejumlah 61,242 iaitu pada kadar 13.50% bersamaan dengan melebihi kapasiti sejumlah 8,265. Jabatan Penjara Malaysia melalui Kementerian Dalam Negeri telah mengambil beberapa tindakan bagi mengurangkan kesesakan dan tindakan-tindakan berkenaan turut berkaitan dengan langkah mengurangkan penularan wabak COVID-19 di seluruh institusi penjara. Antaranya ialah pertama, pemindahan banduan dari satu penjara ke lain penjara yang tidak sesak. Yang kedua, Jabatan Penjara Malaysia dengan sokongan Kementerian Dalam Negeri telah mewujudkan beberapa penjara sementara sebanyak 13 bekas pusat
Kem Pusat Latihan Khidmat Negara PLKN telah diubah suai sebagai penjara satelit untuk penempatan banduan yang baru untuk tujuan pengasingan sebelum dimasukkan ke penjara. Penjara sementara ini telah diwartakan di bawah Seksyen 3 Akta Penjara 1995 dan sebagai admission prison. Yang ketiga, selain itu, Jabatan Penjara Malaysia turut mewujudkan pusat transit penerimaan PTP di institusi penjara bagi mengurangkan tahap kebolehjangkitan COVID-19 dalam kalangan banduan serta mengurangkan kesesakan untuk menempatkan banduan sabitan dan reman kategori risiko keselamatan minima dengan mengambil kira keperluan pengasingan berdasarkan tarikh-tarikh kemasukan. Yang keempat, selaras dengan hala tuju Jabatan Penjara Malaysia, iaitu 2/3 banduan sabitan yang layak akan menjalani pemulihan di luar tembok penjara atau pemulihan dalam komuniti PDK, langkah-langkah mengurangkan kesesakan melalui pelaksanaan dan pemerkasaan, iaitu yang pertama, pelepasan secara perintah parol, yang kedua, perintah kehadiran wajib, yang ketiga, pelepasan awal 14 hari, keistimewaan bagi banduan peringkat khas, keempat, program reintegrasi penghuni industri, kelima, program corporate smart internship, keenam, pelepasan banduan secara lesen, ketujuh, pusat pemulihan pemasyarakatan atau program reintegrasi pengundi, yang ke-8, rumah perantaraan. Terima kasih, Tuan Speaker. Terima kasih. Soalan tambahan pertama. Terima kasih atas jawapan Yang Berhormat Timbalan Menteri. Berikutan kesesakan penjara sekarang ini, dalam keadaan masih juga ada penyakit-penyakit berjangkit yang lain, bukan sahaja COVID-19, seperti influenza, TB, hepatitis C, yang juga boleh membawa maut di kalangan banduan. Apakah perancangan sekarang dan masa akan datang Kementerian untuk menangani masalah ini? Terima kasih, Datuk Yang Pertua. Terima kasih. Jemput Timbalan Menteri. Terima kasih, Datuk Yang Pertua. Untuk pengetahuan Yang Berhormat, bahawa memang setiap masa penjara mewujudkan beberapa bilik-bilik khas untuk menempatkan rawatan penyakit berjangkit di mana yang telah disebutkan oleh Yang Berhormat, iaitu penyakit TB, kusta dan lain-lain penyakit yang berjangkit. Yang keduanya, kita mengadakan mewujudkan klinik penjara, iaitu pegawai perubatan KKM dan dilengkapi dengan fasiliti ward. Yang ketiga, iaitu bilik khas rawatan bagi banduan dan tahanan yang tidak mampu untuk menguruskan diri. Jadi saya percaya bahawa selain pada COVID-19, penjara Malaysia memastikan apabila ada penyakit berjangkit, kita asingkan banduan-banduan tersebut. Terima kasih. Soalan tambahan. Tuan Pertua. Soalan tambahan. Soalan tambahan. Tuan Pertua. Baik. Soalan tambahan kedua, saya jemput Yang Berhormat Jelutong. Terima kasih, Tuan Speaker. Saya terlebih dahulu ingin berterima kasih kepada Kementerian Kesihatan. Pada hari ini dan kemarin kita dapat pengumuman bahawa murid-murid sudah mula diberi vaksinasi. Ini adalah berita baik. Sebagai seorang peguam yang selalu mengendalikan kes-kes capital punishment, kes 39B, kes bunuh dan sebagainya, tiap-tiap kali bila kes ditetapkan untuk bicara, kita dapati bahawa perbicaraan ditangguhkan kerana terdapat kes-kes COVID berlaku di penjara, umpamanya di penjara Pulau Pinang. Dan saya juga turut simpati dengan ahli-ahli keluarga yang masih menunggu perbicaraan mereka di mahkamah. Ramai daripada mereka dituduh untuk kesalahan-kesalahan berat dan juga kesalahan-kesalahan kecil. Jadi persoalan saya adalah, bilakah berita baik akan diumumkan oleh kerajaan bahawa banduan-banduan yang ada di penjara juga akan diberi perhatian untuk mendapat vaksinasi. Ini adalah berita baik yang saya menunggu. Pada masa yang sama, soalan saya adalah bagaimana pula dengan banduan-banduan BA atau banduan akhir, iaitu yang sudah pun didapati bersalah, dihukum hukuman gantung dan sedang membuat rayuan kepada Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Pertuan Agong untuk clemency dengan izin. Adakah mereka juga akan diberi perhatian dan diberi vaksinasi? Jadi persoalan saya dengan ringkasnya, bilakah banduan-banduan di penjara-penjara di Malaysia
sama ada kesalahan-kesalahan berat atau kesalahan-kesalahan kecil akan mula diberikan vaksinasi. Dan satu lagi soalan adalah apakah vaksin yang akan diberikan kepada mereka? Permintaan saya, mereka juga wajib dan wajar diberi vaksin yang terbaik, iaitu Pfizer. Terima kasih. Saya Tuan Sela, Malam Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Sahabat saya selalu ambil berat tentang masalah rakyat, terutama sekali yang banduan-banduan yang berada di dalam penjara. Memang saya akui bahawa kumulatif kes COVID-19 positif yang melibatkan banduan dan juga kaki tangan serta keluarga adalah sehingga kini 51,123 orang, termasuk baby yang dilahirkan seramai 9 orang. Dan kita percaya bahawa kita yakin bahawa Kementerian Dalam Negeri sentiasa memastikan semua anggota dan juga klien kita yang berada di dalam penjara akan menerima suntikan vaksin, dan kita akan buat secara berkala dan memastikan supaya tindakan terus dapat dilakukan. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih. Soalan tambahan. Pertanyaan jawab lisan seterusnya saya ingin menyebut Yang Berhormat Tuan Hassan bin Abdul Karim Pasir Gudang. Tuan Yang Dipertua, soalan saya nombor 8. Sila Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna menjawab. Tempoh masih 3 minit. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Tuan Yang Dipertua, Kementerian tidak memandang ringan isu ini dan senantiasa memastikan harga barangan keperluan, terutamanya bahan makanan, sentiasa berada di pasaran pada harga yang munasabah. Harga ayam dipantau pada setiap masa bagi memastikan ia tidak mengalami lonjakan dan peniaga tidak cuba menaikkan harga bagi mengaut keuntungan berlebihan. Kementerian juga menguatkuasakan tindakan di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 ke atas mana-mana peniaga yang cuba mengaut keuntungan secara luar biasa. Penetapan harga kawalan melalui skim harga maksimum musim perayaan SHMMP juga merupakan antara langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan bagi memastikan harganya tidak melambung tinggi di saat musim perayaan. Antara langkah-langkah lain yang telah diambil oleh kementerian dalam memastikan bekalan mencukupi di pasaran adalah seperti berikut. 1. Pemantauan di atas 20 syarikat pengeluar ayam, pedaging utama yang merangkumi 3 syarikat integrator dan 17 syarikat non-integrator. Pemantauan ini dilakukan bagi mengesan lebih awal risiko-risiko gangguan bekalan ayam pedaging di peringkat pengeluaran supaya tindakan sewajarnya dapat diambil bagi memastikan bekalan ayam di pasaran senantiasa stabil. Dan yang kedua, unjuran pengeluaran ayam dilakukan setiap bulan bagi membolehkan kementerian merangka plan tindakan sewajarnya sekiranya dijangkakan akan berlaku kekurangan bekalan ayam di pasaran. Unjuran pengeluaran secara bulanan tersebut mampu memastikan jumlah pengeluaran ayam mencukupi untuk keperluan rakyat Malaysia setiap bulan dan juga pada musim-musim perayaan. Yang ketiga, Kementerian sentiasa menjalankan kerjasama dengan Kementerian Pertanian dan Industri Makanan (MAFI) bagi memastikan bekalan ayam mencukupi melalui mesyuarat kumpulan kerja kluster kebolehcapaian Jawatankuasa Kabinet mengenai dasar sekuriti makanan negara. Keempat, pada 17 bulan September 2021 yang lepas, Kementerian turut mengadakan perbincangan bersama Federation of Livestock Farmers Association of Malaysia untuk mendapatkan input bagi mencari jalan penyelesaian jangka panjang yang terbaik bagi isu ini. Kementerian juga telah menggerakkan lebih 1,000 pegawai pemantau harga dan lebih 2,000 anggota penguatkuasa khusus untuk memantau situasi ini. Data yang telah dikemas kini menunjukkan sepanjang tempoh pemeriksaan OPS Catut 8.0, iaitu pengeluar, peternak, penggilang dan pemborong ayam terlibat, bermula 5 hingga 22 September. Sebanyak 268 premis telah diperiksa
membabitkan 78 pemborong, 38 peternak dan 151 peruncit yang terlibat juga pengeluar dan penghilang. Daripada pemeriksaan tersebut, sebanyak 206 notis bertulis semakan harga kepada pemilik premis telah dikeluarkan. Sedikit lagi. Kementerian turut mengambil pendekatan proaktif untuk mengadakan sesi libat urus dan perbincangan bersama peniaga di peringkat runcit. Berdasarkan keterlibatan dan rundingan secara langsung ini, sebanyak 508 premis telah membuat penurunan harga di seluruh negara di bawah RM9.50. Kemudian juga menggalakkan pengguna untuk terus menyalurkan aduan kepada saluran yang telah disediakan. Pengguna juga boleh membuat perbandingan harga serta perbelanjaan harian mereka melalui aplikasi Price Catcher yang dibangunkan oleh kementerian. Sekian, terima kasih. Terima kasih Menteri. Sila Pasir Gudang, soalan tambahan pertama. Ya, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Soalan tambahan saya ialah, dalam rancangan Malaysia ke-12, adakah telah dirangka dasar jangka pendek, jangka sederhana ataupun jangka panjang untuk menentukan harga ayam di pasaran sentiasa stabil dan mampu dibeli oleh rakyat kita? Terima kasih. Terima kasih Pasir Gudang. Sila Menteri, 1 minit. Terima kasih Yang Berhormat Pasir Gudang. Tuan Yang Di-Pertua, memang dalam rancangan Malaysia ke-12, kesemua ini telah kami bincangkan dan kami buat pelibat urus bersama industri players, stakeholders untuk mendapat pelbagai option dan juga action plan. Ya, Tuan Yang Di-Pertua, kenaikan harga ayam berlaku adalah disebabkan oleh pelbagai faktor. Di antara faktor utama kenaikan harga makanan ayam iaitu dedak, iaitu jagung dan soya yang hampir 100% diimport dari luar, negara luar. Dan kementerian sentiasa mencari kaedah penyelesaian terbaik untuk membantu peternak-peternak berdasarkan masalah yang mereka hadapi ini. Ya. Jadi hasil dari libat urus bersama Kementerian Pertanian dan Industri Makanan, juga keterlibatan bersama pihak industri seperti Federation of Livestock Farmers Association of Malaysia pada 17 September yang telah saya sebut tadi. Kemudian telah berbincang beberapa kaedah terbaik berhubung perkara ini. Dan kementerian juga Yang Berhormat menyambut baik pandangan Yang Berhormat dan juga menyambut baik pandangan oleh Livestock Farmers Association itu supaya mereka diberi, dan akan kami teliti perkara-perkara yang dibincangkan, antaranya kemudahan pinjaman mudah, soft loan, bagi tempoh 2 hingga 3 tahun seperti mana hasrat yang dikemukakan oleh industri bersama KPDSP bagi membantu industri mengekalkan jumlah pengeluaran ayam yang mencukupi dan menangani isu peningkatan kos pengeluaran ayam berikutan kenaikan harga. Jadi harga komponen makanan yang diimport tanpa mengganggu harga ayam di pasaran. Turut juga dibincang kaedah-kaedah lain dan kementerian berpandangan boleh yang disesuaikan dengan keperluan semasa. Tuan Yang Di-Pertua, sedikit lagi, KPDSP ada beberapa action plan dalam rancangan Malaysia ke-12 bagi menangani isu kenaikan harga ayam di pasaran. Dan langkah-langkah ini akan kita laksanakan mengikut keadaan dan keperluan semasa, sebab dalam jangka masa yang panjang itu memang ada keadaan yang berbeza dan kita tidak seharusnya mengenakan one size fit all solution, tetapi kita melihat kepada keadaan semasa supaya kita adil kepada semua pihak, pengguna, peruncit, pemborong dan juga pengeluar ternakan itu. Sekian, terima kasih. Terima kasih Menteri. Soalan tambahan kedua, saya jemput Yang Berhormat Pontian. Terima kasih. Baru-baru ini 5 kali harga ayam naik dalam masa seminggu, dan saya ingin tanya, tadi Menteri dah menyebut ada notis bertulis, tetapi berapa ramai yang dibawa ke mahkamah dan didenda? Menteri juga menyebut tentang kos jagung, soya, kos dedak, ada satu lagi ialah kos anak ayam. Disebut 100% import. Bila kita ingin mengeluarkan
dedak sendiri dan tidak mengimport kerana pasarannya sentiasa diganggu dengan pelbagai sebab. Kita boleh tanam jagung misalnya, ya, dan kita boleh memastikan harga ayam yang stabil. Terima kasih. Pontian, sila Menteri, 1 minit. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Yang disebut tadi adalah bukan harga ayam, harga makanan ayam yang hampir 100% kita import. Jadi bukan harga anak ayam, Jadi ia itu berbeza. Kenaikan harga 5 kali menaik, ya. Ini memang kerana dalam rantaian deliverynya memang ada kaitan. Peternak tidak boleh kita salah semata-mata sebab mereka tanggungan mereka, kos mereka sudah menaik kerana dedak ayam. Tetapi ada di peringkat orang tengah juga berperanan besar dalam kenaikan harga di pasar-pasar di Runcit. Jadi itu telah kami tangani. Jadi Yang Berhormat Pontian, saya tak ada angka yang tepat di berapa telah kita hadap ke mahkamah. Tetapi saya nak yakinkan kita bukan menggunakan kaedah secara punitif, nak bawa dia hadap ke mahkamah. Itu bukan cara terbaik sebab kita memahami dalam keadaan masa kita berdepani dengan masalah COVID ini, janganlah KPDNP atau kerajaan menggunakan cara yang agak terlalu keras kepada mereka yang dalam rantaian ini. Jadi saya rasa tak ada menghadap setakat hari ini siapa-siapa ke mahkamah. Cuma kita beri amaran yang tegas. Dari yang lain, tanaman dedak ini satu masalah, tapi lebih kepada Kementerian MAFI dengan isu ini. Tapi saya boleh beri pencerahan sedikit. Telah diteliti, negara kita tidak dapat mengeluarkan tanaman jagung yang sebegitu besar volumenya untuk mencukupi untuk memberi kepada industri ini. Tuan Yang Di-Pertua, kita lebih murah untuk kita import, sebab itu kita terpaksa import. Tapi kita mengharaplah MAFI ini dalam program food security boleh memikirkan bagaimana nak pengeluaran makanan ayam ini, tanaman jagung ini boleh kita laksanakan. Itu harapan kita. Sekian, terima kasih. Terima kasih Menteri. Minta satu lagi. Kenaikan harga bahan binaan. Saya ingin seterusnya menjemput Yang Berhormat Datuk Seri Richard Riyad Anak Jaim Serian. Soalan nombor 9. Sila Menteri Kesihatan atau timbalannya menjawab. 3 minit. Terima kasih. Tuan Yang Pertua, oleh Yang Berhormat Serian ingin tahu progres terkini pembinaan klinik kesihatan jenis 3 di Serian. Untuk makluman oleh Yang Berhormat, projek klinik kesihatan jenis 3 di Serian telah diluluskan oleh Unit Perancangan Ekonomi Jabatan Perdana Menteri di bawah Ruling Malaysia keempat, ruling pada tahun 2015. Dan projek ini dimulakan dengan fasa pertama, iaitu kerja-kerja tanah dengan kos RM880,000. Kerja-kerja ini ditender pada September 2016 dan kontraktor masuk pada November 2016 dan kerja fasa pertama ini telah pun siap pada Julai 2017. Seterusnya fasa kedua, kerja-kerja pembinaan untuk klinik ini tender dibuka pada bulan September 2019, pelantikan kontraktor pada bulan Mac 2020. Kerja-kerja pembinaan telah pun dimulakan pada 10 Jun 2020 dan kemajuan projek sehingga 31 Ogos 2021 ialah 49.59% berbanding dengan yang dijadual 65%, bermakna kita kelewatan dalam 15% lebih. Projek dijadualkan siap pada Jun 2022. Klinik kesihatan jenis 3 Serian ini akan menawarkan perkhidmatan klinik pakar luar, klinik ibu dan anak, rawatan pergigian, kecemasan, radioterapi dan farmasi. Sekian, terima kasih. Soalan pertama Yang Serian. Hanya satu. Walaupun seperti mana yang telah dijawab oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri tadi, walaupun sepatutnya progres binaan adalah 65%. Dan setelah dijawab tadi, capaiannya 49%.
Saya amat berpuas hati kerana saya sendiri telah melihat dan apa yang berlaku di Tapak Pedan. Saya amat berpuas hati dan saya percaya klinik kesihatan jenis 3 ini akan dapat disiapkan mengikut jadual. So tak ada soalan tambahan, hanya ucap terima kasih dan sabar kepada kementerian. Terima kasih. Terima kasih. Nak respon sebab tak ada soalan. Kalau tak ada, saya teruskan dengan baik. Soalan tambahan yang kedua, sila. Tuaran. Terima kasih Tuan Di-Pertua. Soalan yang ditanya oleh YB Serian adalah agak spesifik kawasan itu, tapi saya ingin mengambil peluang ini yang Di-Pertua untuk bertanya Yang Berhormat Timbalan Menteri Kesihatan tentang bagaimana perancangan pembinaan dan juga penektarafan klinik-klinik yang ada di Sabah sebagai contoh. Seperti apa yang telah dibuat di Serian. Tuan, ini soalan spesifik, dia kena tanya balik soalan asal. Minta maaf, tapi saya mau ambil ini. Saya tidak benarkan. Saya ingin menjemput seterusnya Yang Berhormat Tuan Lip Eng Kepong. Terima kasih. Soalan saya nombor 10. Sila Menteri Perumahan dan Kerjaan Tempatan atau Timbalan menjawab 3 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Yang Hormat Datuk Perdua yang baik hati. Terima kasih Yang Hormat Kepong di atas keprihatinan terhadap kebersihan dan kelestarian negara kita. Yang Hormat Datuk Yang Pertua, untuk makluman Yang Hormat, Mesyuarat Jemaah Menteri pada 17 Jun 2020 telah bersetuju dengan pemindahan lokasi projek loji rawatan sisa pepejal Waste to Energy WTE di Taman Beringin. Perpindahan lokasi pembinaan loji ini ialah dari Taman Beringin, Kuala Lumpur ke Rawang, Land 3, Rawang, Selangor. Pembinaan loji WTE di Rawang, Land 3, Rawang dilaksanakan di atas tanah seluas 10 ekar daripada keseluruhan 67 ekar tanah yang telah dikenal pasti. Baki tanah akan dijadikan sebagai zon penampan sekurang-kurangnya 500 meter di antara kawasan loji WTE dengan kawasan perumahan berhampiran. Oleh kerana negeri Selangor terletak di luar skop Akta Pengurusan Sisa Pepejal dan Pemeriksaan Awan 2007 ataupun Akta 672, Kementerian Perumahan dan Kerjaan Tempatan KPKT, Unit Kerjasama Awan Swasta UKAS, Jabatan Pengurusan Negara dan pihak syarikat yang terlibat sedang membuat rundingan semula bagi penyediaan dokumen perjanjian pembinaan dan perkhidmatan yang bersesuaian. Selain itu, berdasarkan rundingan yang sedang dilaksanakan di antara pihak-pihak berkenaan dengan syarikat konsesi, tiada cadangan pemberian pampasan oleh Kerajaan Persekutuan akibat pertukaran lokasi projek dari Kuala Lumpur ke negeri Selangor. Terima kasih. Baik, bertemu kembali. Pertanyaan jawab lisan sehingga soalan yang ke-10 ketika ini yang telah dibangkitkan oleh Ahli Parlimen Kepong Lim Lip Eng yang meminta Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan menyatakan status terkini pemindahan projek insinerator Taman Beringin Kepong dan apakah pampasan ganti rugi yang ditanggung oleh kerajaan susulan penukaran lokasi projek mengikut kontrak insinerator tersebut. Dan soalan ini sedang dijawab oleh Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Baik, antara soalan-soalan yang menarik perhatian Dewan pada hari ini ialah soalan pertama MQT atau waktu pertanyaan menteri iaitu berkenaan dengan pemanduan lawan arus. Berdasarkan kepada data Kementerian Dalam Negeri, statistik Nahas Jalan Raya yang melibatkan kesalahan pemanduan lawan arus dari Januari 2021 sehingga semasa adalah berjumlah 807. Ia meliputi 29 kemalangan maut, 17 parah, 49 kemalangan ringan dan 712 kerosakan akibat pemanduan lawan arus. Jelas Menteri Pengangkutan, punca berlakunya kemalangan tersebut adalah disebabkan oleh pemanduan yang memandu di bawah pengaruh alkohol atau dadah. Tambah beliau lagi, walaupun telah meminda Akta Pengangkutan Jalan 1987, langkah-langkah lain diteruskan juga telah dilaksanakan bukan sahaja oleh Kementerian Pengangkutan tetapi juga Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ dan Polis Diraja Malaysia PDRM.
Langkah tersebut antaranya ialah membendung faktor manusia dalam sesuatu nahas jalan raya yang bertujuan untuk meningkatkan tahap persepsi untuk ditangkap atau perception of being caught POBC. Datuk Seri Dr. Wikasio menjawab pertanyaan ahli Parlimen Ledang Said Ibrahim Said Noh di waktu pertanyaan Menteri MQT. Dan di bawah jawapan yang sama, Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wikasio turut menjelaskan berkenaan dengan isu yang dibangkitkan baru-baru ini, iaitu pemandu warga emas yang berusia lebih 70 tahun perlu memulangkan lesen memandu kenderaan mereka. Jelas beliau, Kementerian Pengangkutan tidak pernah mengeluarkan sebarang kenyataan berhubung isu tersebut. Jelas beliau lagi, ia tidak pernah dibincangkan atau ia bukan pendirian kementerian. Tambahnya lagi, pihak kementerian juga tidak mahu menukar akta yang sedia ada. Sebelum ini, Datuk Seri Dr. Wikasio memaklumkan untuk menarik balik atau menghadkan lisens kepada individu berdasarkan umur mereka seharusnya merupakan pilihan terbaik selepas tahap kecergasan seseorang untuk memandu disahkan secara terus menerusi satu ujian yang diiktiraf. Soalan yang sama turut dibangkitkan oleh ahli Parlimen Ledang Said Ibrahim Said Noh. Baik, soalan MQT yang kedua adalah berkenaan dengan ekuiti Bumiputra. Syarat penyertaan ekuiti Bumiputra sebanyak 51% telah dipersetujui oleh Majlis Ekonomi Bumiputra pada tahun 2015. Menurut Menteri Kewangan Datuk Seri Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz, keputusan itu juga selaras dengan hasil kajian yang dijalankan oleh unit peneraju agenda Bumiputra atau lebih dikenal sebagai teraju. Jelasnya pada tahun yang sama, Persekutuan Penghantar Freight Malaysia FMFF telah memohon pengecualian terhadap syarat ini. Melalui surat yang telah diluluskan oleh Kementerian Kewangan pada tahun 2018, syarikat tempatan yang peroleh status perkhidmatan logistik bersepadu antarabangsa IILS dikecualikan daripada syarat ini sehingga 31 Disember 2020. Justru pada Disember 2020, Kementerian Kewangan telah maklumkan bahawa tempoh untuk memenuhi syarat penyertaan Bumiputra dilanjutkan sehingga 31 Disember 2021. Baik, itu merupakan antara rangkuman laporan Parlimen pada hari ini. Jadi untuk dapatkan maklumat lebih lanjut, anda boleh menyaksikan berita tengah hari pada hari ini dan juga berita Parlimen yang akan disiarkan pada jam 10.30 malam. Dan kepada anda yang ingin ikuti persidangan Dewan Rakyat secara langsung, anda boleh melayari laman sesawang rtmclick.rtm.gov.my atau menerusi Facebook Berita RTM. Jadi sekian saja langsung dari Parlimen. Saya Mohan Cina Fahmi. Salam hormat.